pengalaman ilmu ni tahu ataupun maklumat. Kalimah Arab juga tu maklumat dia. Dia panggil pengalaman. Kalau ilmu, hakikat ilmu yang sebenar tu, orang faham kerana Allah, kerana Rasul, tu ya ilmu yang sebenar. Nabi kata al ilmu ilman. Bermula ilmu tu ada dua, satu fil lisan. Ni untuk lil hujjah. Ni hak saya duk guna duk kecek ni. Ni untuk bahas, untuk kecek, untuk macam-macam guna lidah. Yang kedua ilmu fil qalb. Nabi kata wa dzaka ilmun nafi'. Hak ilmu sebenar tu mana hak oleh hati. Apa yang panggil ilmu oleh hati? Sebab hati ni lah pacarkan segala anggota dia gerak gigi kepada amalan. Hati boleh kontrol mata, kontrol kaki, kontrol tangan, kontrol fikiran, kontrol lidah. Hati ni. Sebab mendalami lagi kita nak nampak kata setiap orang yang faham kerana Allah, kerana Rasul, yang boleh bawa diri dia kepada perintah Allah dengan cara Nabi, itu ilmu yang sebenar. Sebab tu saya mukaddimah dengan perkara ni nak royak faham mula-mula sekali kata saya nak guna kelimah muzakarah ni sebab saya lebih berhajat lagi pada perkara saya nak kecek, bukan nak ajar, bukan nak gapo dak. Ya tak sesuai lah. Mari nak mengajar orang duk buat kerja dah. Hari ni buat perhimpunan kita, para imam, khatib bilal ni orang panggil orang tanggungjawab. Sebenarnya kita ni, saya sendiri pun orang tanggungjawab. Allah Ta'ala hatta mari kita ke alam dunia ni setiap orang kena tanggung berlaku. Ada tanggungnya masing-masing. Lepas tu setiap orang kena jawab depan Allah. Bukan tu imam tu khatib tu bilal. Hamba Allah, sebut kata hamba Allah ni kena tanggung atas hukum hakam, atas ujian, atas gapo saja. Mari ke alam dunia ni dengan automatik semua kena tanggung berlaku. Sikit banyak luas spek bab tanggungnya dia. Lepas tu setiap orang kena jawab depan Allah, masalah tanggungnya dia tu. Tanggungnya spek, jawab spek, tanggungnya luas, jawab luas. Setiap orang ada tanggung dan kena jawab depan Allah. Sebab Allah Ta'ala atas kita ni, saya sendiri sebab saya kecek kelimah ni mula-mula nak orang kata saya berhajat. Saya perlu pada nak wis penuh atas tugas ini. Bukan untuk royak korang, untuk ceramah, kata ke demo ya. Tanggungjawab gapo demo, kita tak ada tanggung kan? Semua orang tanggungjawab. Sebab tu kita nak buat mudah-mudah tak boleh masalah ni. Kadang sedap kata korang ya, bab tanggungjawab ni saya tak tok email, tok kotik, tok bila, tok nebel, tok kemene, boto nayuk, tak puak ni ya, bab tanggungjawab tidak. Kita sebenar tanggungjawab. Orang panggil spek luah, banyak sikit tu. Allah Ta'ala hantar kita mari ni inni ja'ilun fil ardi khalifah. Mana tah permukaan bumi ini sebagai pengganti Allah, pengganti Rasul. Naibullah, naibur Rasul. Pengganti dia segi apa? Setiap segi. Gapo yang Allah Ta'ala kehendak, gapo yang cara Nabi bawa. Sebab itulah kelimah yang pertama, saya berhajat pada benda saya nak kecek. Kalau saya kecek saja we dengar, kalau saya tak sepenuh atas kecek pen ni, tak bawa kepada tanggungjawab, saya lebih dahsyat sekali, lebih hina sekali, lebih teruk sekali sebab duk kecek we orang dengar. Orang dengar ni dari jarak rendah sikit sebab dia dengar ya. Boleh buat jaya, tak boleh buat tu tak ada kena tanggungjawab lagi bab dengar. Tapi orang kecek tanggungjawab hak sedia kala so Allah Taala letak. Lepas tu yang kedua, tanggungjawab hak dia kecek hak dia royak kat orang tu pula. Jadi dua kali. Sebab tu setara dah. Kita semua sebagai bertanggungjawab. Mari atas permukaan bumi ni. Di segi tanggungjawab ni tak lepas di depan mahkamah Allah. Tak boleh jatuh walaupun setapak. Sekiranya tak bagi jawab atas hak kita tanggung ni. Setapak hak kita duk gerak tanggungjawab kita ni, Allah akan soal, Allah Ta'ala akan tanya. Hak ni suluh we luah we nampak umum. Setiap orang hari ni setiap orang ada masalah belaka. Masalah keluarga, masalah diri tu sah. Masalah keluarga, masalah kampung, masalah negeri, masalah umat. Sebab dunia ni tempat masalah. Bermula jakoh kaki mari dalam dunia ni, Nabi Adam AS di situ timbul dah masalah. Sebab tu setiap masalah itu sebagai ujian, imtihan.
Allah Ta'ala tak mesia-siakan. Bagi orang beriman ni kita nak panggil bala tak boleh. Bala kampung tu, bala dah keluarga tu. Dah. Setiap orang beriman ni panggil uji, imtihan. Sebab sebalik imtihan ni ada kebaikan. Allah ni bersuci daripada setiap keaiban. Zalim itu keaiban. Buat nyanyo tu keaiban. Silap janji itu aib dia panggil bagi Allah. Allah suci daripada setiap keaiban. Hak ni mula-mula sekali kita kena ambil tahu. Sebab tu setiap berlaku atas diri kita, keluarga kita dan kampung kita dan umat ni, itu imtihan daripada Allah. Allah uji. Sebalik ujinya ada darjat. Sengaja Allah nak tekadkan darjat. Ya ada hadis. Riwayat hadis, satu orang Allah Ta'ala nak ampun dosa, tapi dia tak taubat. Allah bagi kesusahan supaya dia sabar dengan kesusahan. Satu orang Allah Ta'ala nak bagi ilmu, tapi dia tak ada buat usaha. Allah bagi kesusahan, nak dia sabar dengan kesusahan, Allah bagi ilmu. Satu orang Allah Ta'ala nak akak darjat dia, tapi dia tak ada gapo amalan. Allah bagi kesusahan masa Allah berlaku, dengan tepuh masa Allah, dengan sabar masa Allah, Allah akan akak darjat dia. Dunia lebih-lebih lagi di akhirat. Sebab tu siapa susah banyak sakut paut dengan agama, orang ni darjat dan darjat di sisi Allah. Concan darjat tak dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Lebih lagi saya nak kecek masalah ini di segi pemimpin. Kita orang bertanggungjawab. Semua tanggungjawab belaka, tapi hak dipilih, dilatih ni sengaja Allah. Nak lebih pada orang lain. Jadi lebih sikit lah pada orang lain. Itu setiap orang umat ni tanggungjawab. Saya kecek dah kata umat ni Allah Ta'ala bagi tanggungjawab. Hak besar sekali tanggungjawab dengan umat ni. Umat tanggungjawab tak umat. Kita dengar semua kelimah sering kali dah. Ada ulama duk baca kuntum khairu ummah. Kau tengok tafsir, dia khitab pada zaman sahabat. Khitab pada zaman ni, kuntum ni. Bukan antum dah. Ulama kata kalau Allah guna antum, yang masuk habis. Siapa ke Cina, siapa ke Tokpek, siapa ke Hindu ke apa masuk habis. Sebab dia ada dalam hadis, Allah kata antum khuliqtum lil akhirah. Hadis kursi ni, antum ni masuk habis. Cina, Mak Saleh, Keling, untuk akhirat belaka. Dia nak sesak, dia nak percaya, dia yakin tak yakin dia, tapi untuk akhirat. Tapi kelimah kuntum ni Allah kitab pada zaman sahabat. Tapi tafsir Hadrat Umar kata Allah buka jalan untuk ini umat siapa kemat. Siapa saja ikhtiar, siapa saja gunakan kebolehan dia, islahiyat orang panggil. Kebolehan dia ni guna seperti mana Allah puji orang dulu. Allah puji sahabat kata khairu ummat ni sebab apa? Dia ada diri dia, masa dia, segala kebolehan dia tu dia perah untuk umat, dia perah untuk masyarakat, dia perah untuk manusia. Faedah sekali. Sebab tu Allah puji kata zaman tu lah kuntum, sebaik-baik umat, sebaik-baik zaman. Sebab apa? Dia sakut dengan manusia. Ukhrijat linnas. Gapo di segi ukhrijat linnas ni? Bentuk manusia jadi engineer, bentuk manusia jadi wiswakon, bentuk manusia jadi doktor, bentuk manusia jadi ahli-ahli petani, cocok tani, ataupun binakan masyarakat, dia jadi ahli pentadbir, kerajaan, hukuman. Dah. Kelimah baik di sisi Allah. Orang zaman dulu Allah khitab dalam Al-Quran kata sebaik-baik sebab dia ada kait dengan manusia. Amal ma'ruf, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sebab tu hari ni siapa kiamat, siapa ikhtiar atas perkara ini, walaupun Allah khitab pada zaman tu segelitir tu saja, tapi hari ni siapa kiamat, Hadrat Umar radhiyallahu anhu kata Allah buka jalan siapa kiamat. Siapa saja yang guna kebolehan dia, tamneng dia, harta dia, kekayaan dia, amnat dia. Setengah orang tu tak ada harta tapi masing kecek pe. Tengah orang tu kecek tak ada, tapi dia belanja dia ni boleh faedah orang ramai. Setengah orang duit banyak, tapi kecek pe tak ada. Setengah orang kecek mana duit tak ada. Mana kebolehan Allah Ta'ala bagi pada ini umat tak sama. Setengah orang ilmu banyak, kebolehan ilmu dia panggil ilmu ilmiah dia, tapi ilmiah dia ni tak masing. Nak bawa kebaikan tak boleh. Dia boleh setengah tu bawa diri, untuk bawa diri, nak bawa kepada orang lain, masyarakat ramai tak boleh.
Tapi setengah orang tak ada kebolehan bab ilmiah, tak ada. Tapi bab masing, bab pentadbiran dia tu, orang panggil hari ni, orang panggil apa? Punam Tamaca. Tak ada boleh ke apa? Punam Tamaca, bahasa Cina kata Punam Tamaca. Lah kampung ni orang dengar ke cik pe dia. Orang percaya ke dia. Masing dia orang buat kira je. Ikut dia kecek, ikut dia buat. Orang pakar, orang turut. Ni. Gunalah segala kebolehan. Apakah lagi hari ni saudara kita semua ni duk kecek ni dengan Tok Imam. Dalam lebih kurang 10 masjid, 10 kampung. Satu-satu masjid 15 orang paling kurang. Ni sengaja Allah nak guna kita. Dalam kampung ni Allah Taala pilih tak amal ni. Kalau di segi masjid 15 orang. Tok Nebes orang. Poroso Ceroboh pula beberapa orang. Dalam Tambun Tok Meneh, Aboto, Nayuk mana beberapa orang sengaja Allah. Tok Nebes, Tok Meneh, Nayuk pun kena fikir sama juga. Betul email Tok Kotik bila bagi akan makan masjid ni memang kita nampak dah bagi agama, tapi nak kecek hari ni kita ni bertanggungjawab. Tak kira duk lek ongkon mana. Wis sakut paut dengan dua perkara je. Masyarakat ni dapat faedah kepada kebaikan, masyarakat ni akan jauh selamat daripada maksiat dan keburukan dan segala kejahatan. Itu adalah tanggungjawab kita. Tak kira duk Tamnai Nayuk ke, Tok Nebel ke, Tok Meneh ke, orang botol ke, hak Tok Imam Tok Kotik ni memang orang mudah faham. Kita Tok Imam bertanggungjawab. Tapi gapo ke tanggungjawab di segi mana? Ni rujuk klik pada Sayyidina Hadrat Umar radhiyallahu anhu kata, sebab umat ni Allah buka pada umat ni sampai kiamat bila? Apabila dia ikhtiar jalan mana sahabat telah guna. Buat masyarakat menjadi beriman dengan Allah, buat masyarakat jauh daripada deraka pada Allah. Duduklah tamnai mana, duduklah tugas mana. Ini tanggungjawab kita setiap orang. Inilah kebaikan bagi umat ni hak Allah Taala buka, tak ada buka pada zaman lain. Tak biasa buka kebolehan ni, tamneng ni, gelaran ni tak biasa buka pada zaman dulu. Allah buka di zaman sahabat dan buka jalan terus sampai kiamat hanya umat ni saja. Sebab tu sengaja Allah nak bagi kebaikan pada saya dan semua kita hari ni, hak mana bagi beripung hari ni. Kalimah saya sebut tadi, syukur kepada Allah. Sengaja Allah panggil mari guna kita beripung hari ni nak buat majlis fikir muzakarah agama ni. Muzakarah tetap perkara ni, tetap tanggungjawab kita. Bab masalah saya kecek dah ada belaka, masalah peribadi, keluarga, lebih lagi masalah umat ni kita kena fikir belaka. Walaupun diri kita duduk tahap mana, walaupun kita miskin, walaupun kita ilmu tak sama dengan orang lain, bab ilmu, ilmiah, maklumat, pasukan tak sama, tapi kita ada tanggungjawab masing-masing, tanggungjawab setiap orang. Pertama, tanggungjawab dengan diri kita sendiri dengan Allah, diri kita sendiri dengan perintah Allah, dengan hukum hakam Allah. Yang kedua, tanggungjawab di segi bawah tanggungan lepas pada tu pula anak isteri kita. Ya tak lepas juga ni. Kita pun tak lupa, keluarga pun tak boleh terlupa. Lepas tu umat ni hak tak boleh terlupa, sama-sama umat. Kita mula daripada kampung, kecek umat di luar. Mula daripada kampung kita tak boleh terlupa. Sengah tu kita nampak dah kita di Tok Imam, Tok Kotik, Tok Wila ni, memang tanggungjawab kita. Tapi tanggungjawab sekat mana? Sekaligus kita royak kadang kita iklan gitu ya ke? Tidak. Sebab contoh Allah Ta'ala buat dah ibtidah dalam Islam ni. Sakut paut dengan agama ni Allah guna siapa dia? Kekasih dia, Imamul Anbiya. Bukan imam kampung, bukan imam Tambun, bukan imam macam-macam wat. Imamul Anbiya, Sayyidul Mursalin, Muhammad Mustafa Ahmad Mujtaba. Ni guna untuk didikkan umat, didikkan masyarakat. Tak ada biasa berlaku dalam dunia ni. Ni nak royak kisah sikit, nak pelagang dengan zaman kita. Hak kita kata kita royak dah. Hak kita kata tak padan dengan kita letih. Sebab tadi belum nak mari, nak kecek nak mari ni, ada orang mari ziarah jumpa saya, kecek ceramah ni juga. Dia kata hari ni bab tanggungjawab, bab masalah tanggungjawab. Kita kata kita nak kecek dengan orang macam mana bab tanggungjawab ni.
Saya sendiri pun tak sepenuh bodoh belajar. Tak apalah, kita pakai muzakarah. Sebab tu setiap kali saya kecek, saya guna kelimah muzakarah. Saya pun dak bawa diri bersama duk prakong dia panggil. Bersama nak pikul tugas ini. Kita kena bela, kita kena pikul, kita kena tanggungjawab. Ya habis masa dah kita lock, habis masa dah. Pakat duk bihirimu, bihiri aku, pakat tolak tanggungjawabmu. Tu tak nebel tanggungjawab. Ha tu nebel, ha tu meneh, ha naik, ha betul. Ha tu imeh. Dah habis masa dah. Setiap orang. Ya alhamdulillah lah kita 15 orang setiap masjid ni, alhamdulillah nayuk lagi orang betul lagi apa lagi. Alhamdulillah ni satu kebaikan. Sebab ada saya orang muzakarah dengan saya, tanya saya tadi kata besok pergi mengadu kata imeh. Atau kampung kita teruk ni. Orang duk curi. Tu imeh kata apa ke dia? Demo duk gaduh curi hak demo kan. Duk dia sudah. Werung lah ni tak lewat apa nak muluk. Duk curi hak demo kan no. Dia demo duk gaduh, mai duk gaduh mengadu kata email. Deh saudara. Kelimah ni. Kalau kita dengar ni, ya keratuk banyak-banyak kau. Ya pelepah diri. So dengan hati orang kampung. Yang kedua dengan tugas. Tugas tanggungjawab ni. Ya bukan dekat situ. Saya dengar mulai jadi. Sampai sekarang gitu dah. Tak boleh kecek. Setengah lari. Tempat-tempat ni ketebah lari. Ketebah kampung ni jangan kecek benda ni. Jangan kecek hal ni. Sebab demo ni itipun, demo ni kelebih. Kampung ni orang ni kelebih. Setiap kampung saya duk ceramah, saya duk ceramah mana tempat ada ke mai duk royak. Sebab tu saya tak cak juga masalah ceramah ni. Jadi tak wihwaka wimodok kecek ni, jangan kecek ni. Saya nak kecek umum, saya nak kecek apa benda ada dalam. Saya nak kecek suasana, kita nak pakai fikir, nak timbul fikir tanggungjawab. Sebab saya tak ada kecek comti siapa, tak ada kecek hal orang tu kata aku buruk ke, orang tu celak, orang tu dah. Nak fikir tahap kita sampai sini dah ni. Bukan tahap ni lepas dia lah. Kampung kita ni hok ni dia metah, dia mah raja rela dah panggil. Mengatasi dah. Belah duduk situ. Tak leh lah. Rank kita tak gerak di segitu tak apa, tapi kita kena fikir. Kena usaha. Letih pendak sebab tanggungjawab kita. Bukan kita nak mengatasi tak leh lah kampung kita ni. Orang kampung medek royak berlaku tempat demo, berlaku hak keluarga dia sendiri kan. Dah orang duk curi hak demo kan. Anak demo, orang demo duk gaduh. Tidak. Nabi SAW biasa berlafaz dia kata, tak biasa lagi orang. Nabi ni bukan nak banding dengan orang biasa. Nabi-nabi yang mari ke alam dunia ni, tak biasa lagi hak Allah Ta'ala besar dengan kerja agama, bak tanggungjawab ni, hak lebih penat, lebih letih pada aku. Siapa kecek ni? Imamul Anbiya, Sayyidul Mursalin, 5 ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Imamul Anbiya Muhammad Mustafa. Hak ni hak lebih-lebih belakang ni 5 orang ni. Capur semua Nabi 124,000. Ada riwayat kata songsen 200,000. Kalau ambil kesusahan Nabi-Nabi tak sebelah dacing. Nabi kata ambil hak aku. Hak 5 tak ada riwayat dah. Ambil semua 100,000 lagi tu tak timbang kilo. Nas saya susah aku lagi. Kelimah besar saya pakai ni mak ni. Kelimah besar. Allah besar Nabi ni nak royak pada umat. Sebab Nabi ni Allah hantar untuk umat akhir zaman. Allah nak royak kata, "Hei umat akhir zaman, wahai umat Muhammad, aku rela tengok kekasih aku letih. Aku rela tengok kekasih aku susah. Aku rela tengok kekasihku ikat batu perut. Aku rela tengok kekasih aku orang pihinu." Hai, kita hari ni tak sapa. Mulia Nabi nak banding tak leh lah dunia ni. Mulia Nabi ni jok daripada kepala sampai kaki, kakah dalai, gapo saja pun. Darah Nabi ni apabila bekal suruh sahabat kita tahu buat. Sahabat kata nak tahu mana tempat sesuai. Kok tu kat orang lakah, kok ni kat tempat cemar. Hai cuci ni. Minum darah. Nabi tanya, tak mana darah? Pergi kampus mana? Sahabat kata, ya Rasulullah, hamba terfikir dah tempat tak sesuai, nampak tempat hamba minum. Nabi kata jangan buat begitu.
Tapi siapa minum darah aku masuk dalam tubuh badan, orang ni haram apa ni aku nak sentuh dia. Tapi Allah guna darah Nabi ni sakut pak dengan agama, siapa gelomok oleh kasut, siapa di Taif ni belak lekat beku darah ni. Allah besarkan darah demi untuk agama. Allah gunakan gigi Nabi 2 putung syahid di medan Uhud, jaga untuk nak jagakan agama. Allah bardas, pasal udah kata sanggup jauh sejauh. Kekasih kekasih ni kita tak jauh dia, kita kasih anak kita orang duk sepak jejak kita pasal rano. Adik-beradik kita orang kampung kita hak kita kena, kita nak jauh tak boleh. Allah kasih pada Nabi tak ada bandingnya dalam dunia ni. Hingga Allah panggil Habib seorang ni dalam dunia, kita panggil Habib tu Habib ni Habibullah, Habib kekasih Allah. Kasih tak ada nak wayak tak boleh. Kita kasih ke bini habis cakap dah, kasih ke anak habis cakap dah. Kasih Allah kepada Nabi Ibrahim tu habis cakap dah. Allah panggil Khalil ni kedai basuk lah, golongan Nabi. Tapi Khalil tu pun ada sakat teh, ada sup. Kalau dakat kat peluk ya sup situ. Kalau tangan rapat sini je. Tapi Habib, ulama nak tafsir kita faham kata Habib, kasih Allah kepada Nabi kita tak ada bandingnya dalam dunia, tak habis-habis, bertambah berterus gapo Habib? Habba. Asli lurah kata habba. Kita tengok lurah masa duk mengaji dulu. Duk mutalaah tengok ustaz duk bajer, ustaz tok guru saya duk ceramah duk bayar, duk royak. Cuba bayar, cuba cari habba ke apa. Habba ni mana butir. Biji tu nak tanam lada tanam ke apa dia ada tu panggil habba. Sebutir-butir lada ni tu baik satu pohon. Satu pohon ni tu baik cabai dia. Dalam cabai ada bunga tu baik. Dalam bunga akan buah. Sepahon lada beratus buah lada. Ya mari mana? Mari pada butir lada sebutir tu. Kita jangan tengok hak anggur lah, kita bila di butir. Butir tumbuh pohon. Pohon ada buah. Lepas tu buah tu kita perlah tu baik. Jemur kering perlah, ambil butir tabur. Beribu pohon lada akan tumbuh. Beribu pohon lada kutik buah, jemur perlah butir pula. Berjuta pohon lada. Sampai kiamat daripada sebutir tu. Habba habibi. Allah kata Muhammad. Walaupun nama Nabi Allah letak sendiri nak ismuhu Ahmad. Tapi sekali pun tak ada oleh Quran Allah panggil ya Muhammad, tak ada. Muhammad Rasulullah ada. Ismuhu Ahmad bukan panggil tu. Tapi semua kelimah panggil, hak Allah panggil Nabi, ya habibi. Ya ayyuhal muddassir, ya ayyuhal muzammil, yasin. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Tu panggil Allah, tu panggil Allah. Allah panggil pada kekasih. Tapi walaupun begitu kasih tak ada banding. Dalam dunia ni tak ada. Kau tambah dunia, akhirat tambah kasih pada Nabi. Ni kisah saya cerita. Nak oyak pada pemimpin semua ni orang yang bertanggungjawab. Kita letih dari mana dengan agama? Memanglah letih di segi perasaan, hati, rai. Anak lagi kena bela, anak sekolah lagi, isteri lagi. Kita kena cari keperluan lagi kerja buat. Main nak duduk dengan Tok Imam tak ada. Nak perah masa duduk tunggu duit gaji Tok Imam. Tok Imam ni orang tak panggil gaji tempat kita. Kalau kat luar negeri tak tahu. Tempat kita tak usah panggil gaji lah, gaji gapo tahu tu. Miak mutu nak raung pergi semayang mayat pun tak cukup. Sebulan kita sedap panggil gaji lah, gaji Tok Imam, gaji apa, malu kau orang dengar. Bukan gaji. Sebab tu nak kata Tok Imam ni seolah orang tak ada gaji. Kena kerja buat lagi, kena tanggungjawab tu lagi, anak sekolah lagi, keperluan lagi, tapi dengan masyarakat, dengan umat lagi. Ni berat ni kalau orang faham sini. Ya tak nak mekeh mana kata Imam, tak nak sedap mulut kata sangat Nak widah tah Tok Imam berlaku oleh kampung ni. Hak ongkol lain ada duit gaji nah. Hak masjid kita ni tak ada, sebab saya besok juga duduk tamnai masjid ni. Kalau ni pun tak ada. Dia maunya cabut ke tubik tak. Syarat tak masuk kata tok saya jadi Tak ada, tak lekat rumah pasal dia. Dia kata tahu tugas. Tapi noyak kata letih memang perasaan. Saya kecil hati ni. Semua kita letih belaka. Tapi yang saya sebut tadi kisah ni, walaupun letih ni Allah kasih. Orang yang letih kerana agama ni Allah kasih. Habibi. Tak ada bandingnya dalam dunia. Habibi Muhammad Mustafa.
Ahmad Mujtabah, Sayyidul Mursalin, tapi guna dengan agama 23 tahun. 13 tahun Mekah, 10 tahun Madinah. Jak daripada iklan nubuat, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Hari tu siapa pejam mata tak biasa makan kenyai 2 hari berturut-turut. Masa dengan anak dengan bini tak sayak dah. Masa untuk diri pun tak ada. Ya Khadijah. Hadis sahih ni. Sipir tempat tidur. Hari ni tak ada masa. Buat apa kecek gitu? Tak tidur, tidur. Tapi tidur tengah luar, tengah ada masa gitu. Gulung tempat tidur, gulung. Lepas pada iklan nubuat, bak tanggungjawab ni. Nabi hajar wik kita, perah masa wik kita ni. Untuk nak tumbuhkan agama ni, untuk nak tumbuhnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, nak tumbuhnya masjid hak kita duk milik hari ni ya. Hari tu tak salah kata masjid, ucap kelimah orang jijak bekak muka-muka. Saya kata semaya 5 waktu. Nak boleh tegak masjid bangun. Masjidil Haram. Nak bangunkan Masjid Nabawi. Nabi gerbel, Nabi letih taruhan tu. Nak bawa orang pada masjid hari ni kita mai milik masyarakat latih tak email tak kata tak bilang kan makan. Jaga masjid. Jaga ke apa? Jaga hak ni. Hak Nabi letih ni. Hak Nabi perah dengan hati ni. Hak Allah sanggup tengok Nabi letih buku hak ni nak hidup ni. Sanggup tengok batu ikat ni. Sanggup tengok darah gelomak dalam kasut ni. Sanggup tengok gigi patah syahid ni. Kalau ni Nabi nak kata hati, perasaan kita memang ada lah setiap orang. Perasaan ngak orang kampung ada dengan rakyat letih. Hak Nabi royak kata banding susah Nabi dulu semua tak mata relu, ambil kesusahan aku tak mata relu, berat aku susah ke apa? Bani Israel 1000 Nabi syahid kerana agama. Zakaria belah 2. Nabi Yunus alaihissalam 40 hari duk sampai pucak kulit-kulit dalam panas le perut ikan. Ibrahim alaihissalam duk api 40 hari. 1000 Nabi dibunuh oleh umat, oleh kaum masing-masing. Nabi kita kena bunuh tak? Gapo hak letih? Saya tak rekod sendiri, saya masa mengaji ke. Tok guru saya baca letih Nabi, dia kata letih di segi perasaan. Perasaan tu. Sebab orang dulu, Nabi dulu royak tak dengar ikut dia. Royak tak dengar belah. Royak pia turut jaya, pia tak turut tak jaya. Tu kelima. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucap kelima mujaya. Kalau Ibrahim Khalilullah, kalau Musa Ruhullah, kalau Musa Kalimullah, kalau Isa Ruhullah. Untuk royak kelima, turut jaya tak turut tak jaya. Tapi Nabi kita bukan royak saja. Betul orang pula, beki dan proses. Ni kena pakai perasaan ni. Hak ulama kata letih Nabi, hak kata timbal susah sini, susah hati. Nabi tak mati syahid kali. Tapi hati nak buat orang sore. Nabi Nuh orang tak turut, akik angin, ya Allah, puak ni tak saya turut. Allah kata Nuh, mu buat perahu. Tu perancangan Allah ni serah kepada Nabi Nuh, nak peracurkan kaum dia. Nabi dulu akik angin sabda, ya Allah, kaum aku tak turut, gepa bumi telai di bumi. Nabi Musa akik tangan, ya Allah, aku sakit hati. Koron ni hidup royak kau kata aku zina ni, upah orang tino kata mengandung dengan aku malu, aku sakit hati. Allah kata Musa, mu nak buat apa buat? Musa kata, ya Allah, aku malu ni, mu nak buat apa? Bumi pun duduk turut nanti nak tengah mu kecek. Musa kata, hei bumi, aku gerai lama dah ke koron ni, telai koron. Dengan izin Allah bumi telai grup. Rasa boleh tinah habis dah lah. Orang ada sedih boleh tinah habis. Buat nyanyi kita balah sakcai habis. Bunuh adik-adik kita bunuh balah sakcai habis. Tu boleh balah. Tapi Imamul Anbiya, orang buat dia sedih tak sedih. Hingga kata sedih Nabi ni akik tangan juga. Kita kata Nabi tak apa, tak kuasa gapai, manusia ada hati, ada air mata, ada perasaan. Nabi akik tangan, ya Allah, aku salah gapo? Aku salah gapo puak ni buat kat aku gitu lalu ni. Puak tok hembak sepengah lembu kambing dia. Ngaji koh dengan kayu dengan ludah alio ni. Hai. Gelomok nak darah, gelomok selok.
Nabi orang lebih pada orang jantan biasa 40 orang. Selok Zaid bin Harisah pe kepong. Kau selok masuk dalam kebun jelima, kebun apa ni? Kebun anggur. Situ akid tangan, ya Allah. Aku salah gapo gitu lalu ni. Kalau aku salah, maaf aku ya Allah. Kalau ujian, lepaslah ujian aku. Kalau kesilapan, maaflah ya Allah. Sedih Nabi ni siapa ngaku tanya kau salah gapo. Buat ni buat aku gitu lalu. Malaikat hak menangis di langit ni. Saya hak berjumpanya 2 kali. Hak dengar, hak tahu, hak tak tahu lah. Hak tahu 2 kali malaikat teriak. Jawab Allah Taala buat dia. Pertama kali Allah Taala malaikat teriak tekah Nabi Ibrahim nak sembelih Ismail. Tu malaikat nak terima tak boleh kata, "Ai nak sembelih anak." Tu teriak. Kali yang kedua ni 4000 tahun pula lepas pada Ibrahim kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa Nabi kena tagur di Taif. Hak tu malaikat teriak, "Hei, puak Taif. Kenapa membuat gitu lalu ke dia?" Tapi malaikat Allah tak izin nak buat apa tak boleh. Malaikat kena tengok itu, tapi walaupun tak ada nafsu, kesia tengok Imamul Anbiya. Ni saya koyak kisah ni sebab kita orang letih belaka. Kita orang letih tu iman ni ngakai cek pe berapa. Jangan gerai dengan masa tak ada. Tapi deh kita semua Allah Ta'ala pilih dah. Setiap orang ni kebolehan ni bukan ada semua. Saya satu kali biasa pergi ziarah bulan puasa tahun lepas, 20 tahun lepas. Pergi ziarah tu Tani. Bapa Sepanyol. Jadi kayak kata kemusyuhuran, keboleh sifat pemimpin orang depan ni. Dia ada orang panggil semula jadi dah. Bukan semua orang boleh. Allah Ta'ala tengok kebolehan ada. Sengaja Allah dah. Kalau kita guna kena pada tepat, walaupun masyhur bak sisi mana pun, guna pada tepat, orang ni akan jadi pemimpin dunia, pemimpin akhirat. Duk depan pula akhirat. Lebih lagi kita semua Allah Ta'ala pilih tak depan dah. Di segi agama sengaja Allah nak tak depan pula akhirat. Sebab ada riwayat daripada masa nanti Nabi-Nabi ada kursi belakang. Tulis di kursi itu Anbiya. Hak Nabi kita Imamul Anbiya. Imam segala Nabi, segala Nabi. Sayyidul Mursalin, ketua Rasul, mimbar. Tapi ada juga umat akhir zaman ada kursi. Nabi-nabi dulu tengok cemburu, siapa ni? Nabi tak ada, bukan Nabi tak ada tulis pun kita duduk kursi, tak tahu tapi ni. Dalam ni ada apa ni? Ada tak email tak kotak bila, tapi kursi tak ada tulis nama. Supaya belaka. Di pada masa ada kursi bagi ini umat. Siapa? Orang yang letih kerana agama. Umat Nabi yang bawa kerja Nabi, yang pikul atas masyarakat ni, pikul masalah umat ni, pikul hak agama ni, hak letih hak agama ni. Allah kek kisi mari tak duduk. Setengah tu lek belakang yak berderu, mari beribu-ribu duk lek belakang dia. Dia duk tak kursi. Malaikat tanya, "Hai buat mana ni? Nabi mana ni?" Tak ada ni, tak ada lesenaran Nabi ni. 124,000 atau 200 anbiya Nabi tak ada nama dia ni. Siapa ni? Orang Nabi lain pun pakat tengok. Nabi mana ni? Bukan Nabi. Dia adalah umat akhir zaman yang bawa tugas Nabi, yang bawa kerja Nabi, yang fikir letih, lelah dia, penat dia kerana umat, kerana masyarakat. Inilah tempat duduk dia. Sebab tu Allah nak bagi kemuliaan dunia akhirat. Ni letih di segi kecek penat. Nabi letih ke apa? Hati tu. Hak malaikat teriak tu, Nabi tak teriak lagi. Nabi akid tangan, "Ya Allah, kalau ujian lepaskan aku. Kalau sebab salah aku, maafkan aku." Malaikat kata, "Ya Muhammad, hari ni Allah dah izin dah. Mu nak buat apa? Minta mari. Aku tanya dah, nak izin dah. Nak rembah atas bukit, rembah atas puak ni. Aku nak curah, aku nak patah angin, siup puak ni menaya nak atas udara. Nak ambil bukit tu, rembah atas puak ni." Nabi kata, "Apalah. Tidak. Tadi minta dengan Allah, tanya, ya Allah, aku salah ke apa puak ni? Orang tu peluang dah, sakit hati sangat, peluang nak tindah, peluang nak balas. Tapi apabila malaikat mari senda, tawa diri untuk balas dah ni, mokat peluang pada Nabi. Tak salah pun, kalau buat tak salah. Nabi Musa biasa buat dah. Tak salah. Allah kata buat. Untuk nak wisak cai, untuk nak wis senih hati, boleh balas senih. Sedih lama dah orang dak kata kita ni. Hari ni peluang tak salah pula tu. Tak berdosa pula tu. Zaman kita berdosa. Nabi tak berdosa. Tapi apabila peluang, Nabi kata tidak. Ini perasaan ni. Hari ni tak apa.
Orang tak saya turut tak apa. Satu hari anak cucu dia akan bawa. Satu hari akan ambil agama aku duk bawa ni. Tu apa seribu tahun belum hijrah lagi tu. 1000 tahun lebih dah kecek tu. Hari ni alhamdulillah. Kita pergi dia tak saya masa duk belajar Pakistan, ada juga budak tak ngaji sekali. Pakok mana dia tu? Ngaji Pakistan duk kelas sekali. Budak Taif. Ingat duduk dengan dia, dia ingat ke hadis Nabi. Kalau Nabi suruh malaikat remah tu kata mung tak ada hari ni. Habis bakoh dah. Kesia belah Nabi dengan umat. Sebab tu Imamul Anbiya, uswatun hasanah, rahmatul lil alamin. Untuk ayat contoh, hari ni kita pengganti. Ni. Pengganti Allah, pengganti Rasul, naibullah, naibur Rasul. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya juga. Sebab tu kita tak ada hak Kita nak kata Ketua Imam tu, kata Tok Kotik tu, Ketua Bilal tu, kata Ketua Imam kapung tu, kita tanggungjawab belaka. Ya perasaan air tu tak sama. Perasaan air di segi kapung ni berat sikit. Kapung ni sama-sama masjid dia. Masa tak balang buat kerja tak itu. Kapung ni masa Tok Kotik ya kerebai pada Tok Imam lagi, ada tak? Masing dia lagi Tok Imam tu kat kriak nak buat kerja pun tak boleh. Kena dengar dia. Hak ni biasa orang kapung kerebai pada Tok Imam. Hak ni kapung ni kan makan kedai pada Tok Kotik tu bila. Macam-macam tak sama. Sebab tu hati ni satu ujian daripada Allah. Duk mana-mana lagi tak lepas. Siapa saja Allah nak angkat darjat dia dunia akhirat, Allah uji dengan perasaan ni. Sebab akhlak Nabi hak tinggi sekali. Tak ada benci kepada saudara dan maaf atas kesilapan orang zalim buat nyanyi ke dia, Nabi maaf. Sebab tu siapa hak uji Allah uji dengan perasaan, dengan hati, dia dak buat kerja agama, ya di Tok Imam, di Tok Kotik, ya di Tok Bilal, ya di Kamakan, tapi uji dia masalah hati. Wei uji rek, uji rai, uji duit, orang mai kala ni. Kadang-kadang dia mau tipu duit tak apa lagi. Tipu duit kita. Tak pasal. Hak duit cari boleh. Tapi perasaan hati ni berat. Sebab tu darjat hak tinggi sekali akhlak. Gapo akhlak? Hati tu tak dendam dengan orang, tak benci pada orang. Silap sikit sebanyak maaf. Ni dalam rungkan agama ni. Hari ni dak jadi. Rungkan ayuk awata sosok-sosok masalah hati ni. Buat duit, buat harta mai kan mana ni? Tapi hati perasaan. Dengan kecek pe orang tu. Masuklah hati. Sakit hati. Sebab tu Imam Khatib bila semua adik-adik saya umat Muhammad sengaja Allah hari ni nak guna saya, guna kita juga ni untuk letih dengan agama. Sabarlah. Gapo tanggungjawab kita mula daripada diri kita, anak isteri kita dan orang kampung. Dan umat ni tak depan. Utama kan. Sebab tu perbuatan kita semua hari ni Allah akan bagi kebaikan pada kita. Bila dunia ni memang kita akan boleh rasa, tapi kita kadang-kadang kita tak khabar ya. Allah akan bagi. Orang letih, orang penat, orang sabar. Sabar boleh ke apa? Aceh duk sabar, duk lock, John demo semua boleh ke apa? Kita tak nampak tengok. Allah tak sia-sia. Supaya Nabi, supaya Khadijah royak ke Nabi lah. Masa orang duk buat nyanyi. Orang duk tagur dengan najis, tagur dengan apa tu. Khadijah kata apa? Wahai Nabi Allah. Selesai. Allah tak sia-siakan kita. Allah pilih dah. Dengar kelima ni. Sebab tu orang jadi pemimpin ni hak besar sekali. Hak lek belakang tu kena wipahan, kena ambil tak sekali. Siapa dia belakang? So panggil belakang Nabi tak belakang retina. Nabi tak sekali. Isteri yang pahal. Baik dia jadi nayuk tok nebel tok meneh dia sedap buat kerja. Orang nego sebab tu juga. Kalau retina sekali dengan dia sedap buat kerja. Lebih lagi kerja agama. Orang jadi pemimpin, jadi punam ni. Sebab Nabi buat contoh juga bab keluarga, masalah keluarga, orang tinas pahal. Letih di luar rumah tak apa. Apabila masuk dalam rumah, kecek pe dia tu sedap dengar. Mesejukkan hati ada. Khadijah kata, wahai Nabi Allah. Padahal depan ni habis ramuk orang tino dengan abai dia ni habis ramuk. Mata tengok sepak duk depan tu dengan gelomok dengan najis, dengan busuk, dengan gapo macam-macam tu. Tapi kecek pe dengan akhlak dia habis. Tak ada orang tino lah dunia ni. Hak ni Allah Taala kesalan. Tak ada gapo be. Allah tak mensia-siakan. Wallahi Allah pilih dah buat kerja, Allah wi tamneng, Allah wi kerja dah, tak mensia-siakan. Allah tak mensia-sia. Soalan kata sia kata maisun pula. Hari ni juga nah.
Kita, saya nak guna kelimah ni, kita saya sendiri kamalang charge sikit buat kita semua. Allah tak mensia-siakan kita letih kerana umat, kita letih kerana masyarakat. Kita pakai nak fikir belakang hari ni ada aku sibuk masak anak lagi, keluarga lagi, orang kampung lagi, tak selesai. Allah pilih kita dah, Allah nak angkat darjat kita, Allah sengaja nak mulia kita, Allah gunakan kekasih dia lebih lagi. Nabi kita letih penat lagi untuk umat, untuk nak agama siapa kita ni, nak boleh kita milik masjid hari ni ya. Hari ni kita nanti cotai ya masjid buat tu, buat ni nak tambah ke apa, tak ada biar kata gano. Walaupun kita duduk lain negeri, pemerintah bukan Islam. Negeri kita, negeri Islam. Tapi sekarang orang mengetah belak dia. Tak ada ganggu gapo bab pemerintah kita, tak ada ganggu gapo kita nak semaya, kita nak kumpul orang di masjid kita 10,000, 20,000, tak ada salah gapo. Kita buat hak kita. Tegakkan amalan masjid, tegakkan hak agama kita ni. Ya tak ada sakut paut. Tapi hari ni hak kita duk bimbang makna amalan. Amalan le kampung, amalan masjid tu. Hak Nabi duk kacau sangat tu amalan. Bukan betul ke? Kalau tengok dalam hadis itu sahabat saya usah tulis, ibtida Masjid Nabawi ni kik dengan urat itu ha. Tapi tak apalah nak kacak sikit kata ibtida, ambil tak fikir mula-mula, fikir hak lain dulu. Tapi jangok comel tak apalah, sunnah. Sunat. Tapi mula-mula kik itu kan. Saya tak ingat nama seorang sahabat kata ya Rasulullah. Tak beza ni sejik dengan luar masjid, pasir serupa pasir. Kebun saya ada pasir putih. Pasir dia tak serupa dengan sini. Gimbik pasir kebun saya mari tabur lah ni, kata cek kata masjid. Molek. Sahabat gimbik pasir mari tabur. Kik tu. Ambil pahal tamar buat tiai, dah tamar gitu tu masjid. Tapi gapo hak mula-mula fikir, walaupun tarik urat siap dah pocok tian, gapo fikir? Musyarat di masjid gapo Nabi musyarat. Buat macam mana semua orang Madinah semaya Jumaat. Azan tak ada lagi. Orang bel tak ada lagi. Apa nak panggil macam mana? Seorang tu kata-kata kendai ya salah. Nabi kata belum ada aku hari ni puak Yahudi nak main kendai lama dah. Masa tak suka tiru ke. Seorang tu kata ya salah kalau gitu kita pergi api. Bakar depan masjid berasak. Nabi kata belum ada aku ni 100 tahun dah. Puak Majusi duk puja api. Seorang tu kata kalau gitu kita pakai naik tak sutuh kita lambat pusing kain. Nampak juga tak serupa orang tapi orang tak dengar, orang tak nampak dah. Orang tengok apa tak tengok biar nak mari saja. Lu mati tak boleh kata cara nak orang nak semaya nak ayat terfikir Nabi mula-mula tu. Fikir punam imamul anbiya. Kapo pau nak bawa orang sujud pada Allah. Bawa dia orang umat kepada perhamba dia pada Allah. Mana asah dia? Mana tapak dia? Ni. Sampai kiamat cara ni. Hak kita duk serabut hari ni. Hak kita duk mengadu kata email hari ni. Saya rumah saya lah ni, orang tua saya juga tak email lah. Macam-macam orang duk main mengadu. Asal tu baik. Hang mengadu. Ada hang nak cerah. Ha tu hak kampung ni royak gitulah. Orang kampung ni main royak gini kata kampung kita gitu bengai tu email ni bengai. Sebab tu kalau orang tak faham, tak biasa duduk sini. Hari ni kena timbang rasa. Kalau kita tak biasa duduk sedap kata kau tu email gitu lah, tu kotak gitu lah, tu bela gitu. Ya supaya yo. Kita orang tanggungjawab ni memang ujian ni ada. Orang tak biasa duduk ongkau untuk nembel. Ya kata kau untuk nembel macam-macam. Tak biasa duduk jadi nayuk, kata kena nayuk. Dia mari duduk tamneng tu ya tahu rasa. Kata gini weh, nak wis penuh belaka tak lihat di manusia ni. Boleh jadi tu email ni kita harap dia supaya Nabi tak lihat di. Sebut kata dia tok email kat bang sekor kata Nabi lah tok email ni. Kalau dia tok nebel dia nayuk kat dia ni sepenuh tak ada manusia sepenuh lah dunia. Orang hari ni tok tinggi telajak tu sebab tu dah silap sikit nak terima tak boleh. Masalah semua ni mari dengan gapo ya pucuk pusat je di masjid tu. Keseh baik atau tugas kita ni besar. Tanggungjawab kita ni tinggi. Duk jaga hati kita ni. Lah diri kita manusia ni hati ni hak raja ni. Pahala kampung ni ada hati kampung. Masjid tu raja. Kalau masjid hidup kampung hidup. Dan masjid mati kampung mati. Orang kerja tanggungjawab masjid ni besar. Duk dia kampung hidup tak hidup. Ni letengnya kampung ni tak jalan. Kampung tu werung situ nampak mata kerah belaka. Puca mai mana? Ada jalan buat kampung tu tak ngaji. Jalan kampung tu jahil belaka. Puca mai mana? Puca sini.
masjid ni. Sebab tu Nabi apabila hijrah ke Madinah, pocok asas masjid mula-mula fikir apa? Nak hidup masjid dulu. Pocok asas masjid. Fikir orang mari masjid macam mana? Hak ni kata-kata keduk, hak ni kata bakar puyuk, ni kata gibah tak. Tu mesyuarat dengan orang apa? Panggil pelabih. Hari. Ni pakat tiap malam hari ni saya nampak amat alhamdulillah. Hanya tu email kata 10 hotel masjid ni mari belaka 15. Lepas tu sampai ketuk siap mari juga. Ni tanggungjawab. Ya mongkam nah walaupun tok siap walaupun gapo. Ada masa Nabi dulu Allah Taala bawa dia masuk syurga, Nabi tanya dia ni. Orang kata dia ni tak penuh belaka. Tapi Nabi kata dia ahli syurga sebab dia duk mai ikut masjid. Duk sapu tik cicak kat masjid. Orang hak jaya bukan orang boleh ada betul ada duit banyak kaji mah. Orang hak jaya sebenar selamat daripada neraka masuk syurga tu orang jaya. Tu. Orang ada cara masjid tu. Masuk syurga sebab dia buat bersih masjid. Hari inilah dia nak rebel 7 lapis langit pun. Akhirat esok kalau tak selamat daripada neraka orang tu tak jaya. Ini kasih saya kita mari. Nabi fikir semua orang kampung sorak panggil. Buat macam mana? Akak syur. Tak nampak. Tu Nabi kata kali itu akak fikir lah. So fikir belakang, we bakat fikir. Ni. Pripun kita hari ni nak we bakat fikir. Buat tak buat tak sepenuh lagi tak apa. We bakat duk nengung. Buat macam mana ni? Saya kecek ni. Tanggungjawab saya juga. Apa nak betul fikir semua. Macam mana ni kita nak selesai ni? Dia hati molek. Mata molek. Hati molek, tangan molek. Hati molek, kaki molek. Hati pacar ilmu fil qalb. Maksudnya hati bila segala anggota boleh taat pada Allah. Kampung kita hati masjid, dan masjid hidup, kampung hidup. Dan masjid hidup masjid apa orang panggil hidup masjid? Hak Nabi buat tu, hak hidup tu. Bukan comel rupa, comel amalan. Ada belajar mengajar situ. Ada ulik-alik 100% tu. Hak Allah turun ayat wa raditu lakumul Islam madina dah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Gapo masa tu? Orang jatuh balik semua semai jemaah. Orang tino semua tutup orang. Lai kampung semua hidup suasana agama. Tu wa raditu lakumul Islam madina. Nabi betul mana mula-mula tu? Betul rumah dak tak sejik lu. Patu orang jahil hak mari sejik jadi alim. Ulai asal jahil nah. Kelak jadi hafiz. Hak ni tak tahu gapo, hatta abai dia mari. Ulai anak dia mari ulai. Isteri dia tumbuh agama dalam rumah. Isteri dia boleh tutup aurat. Tengok. Hati sini hidup ni. Hukum perdah turun waktu maghrib dengan isya, malam. Puah mari sejak kelih raya, orang tino boleh amal agama dah. Orang tino hak tak dengar, hak suami tak ada, mari jalan kau nak. Pipai anak mari beli dia nak. Ada orang jatuh tu baik sejak mari. Tengok orang tina tak utuk orak kau Kena tak utuk orak ni. Gapo orak? Mu tak tahu malak tak tahu turun hukum ngorek malak tu. Lepas isya lepas ngorek selalu dah. Sahabat koyak, aku tak tahu. Lepas tu ni tahu dah ni. Tina ni kata, "Maaf aku tak tahu." Tak tahu tak apa. Pergi klemek. Tina ni kata apa? Aku tak lagi tahu nak buat macam mana ni kalau aku mati. Sebab hukum Allah memang turun dah. Aku tak ada tutup aurat. Hai tak boleh adik aku nak jijak bumi Allah lah. Kadang ada kaki aku nak jijak boleh ke bumi Allah. Kadang aku dia aku. Kalau aku mati tengah jalan, siapa nak tanggungjawab aku? Hai tolong pergi rumah aku sekejap. Tengok. Ilmu hari sejik ni. Puah ada isteri rumah kelak raya, isteri tetap dalam amalan. Hak tak ada boleh jalan jawab kat jalan, puah ada sejik ni sebat ilmu. Orang tino ni masuk agama. Budak tumbuh agama. Jadikan zahirkan hafiz, zahirkan ulama, zahirkan Abu Hurairah, tumbuhnya Muaz bin Jabal, mufti bukan dunia. Nabi kata ketua ulama dalam syurga Muaz bin Jabal. Belajar mana? Di masjid hidup. Nabi proses masyarakat ni umat dengan masjid. Tak boleh tinggal dasar ni, tak boleh tinggal asas ni saudara. Majulah dunia nak sampai mana. You internet, you gapo nak naya tak udara pun. Cara Nabi tak boleh tinggal. Asas masjid jangan tinggal. Maju dunia mengaji internet belaka, duduk rumah belaka. Mapuh mati amalan masjid, tak hidup apa. Allah ki kasam. Wallahi masjid mati kampung tak hidup, orang kaya belaka, buat ni kedabai belaka, ngaji tinggi belaka, duit banyak belaka, tamneng tinggi belaka, masjid tak ada amalan, wallahi ballahi kampung ni tak hidup. Sebab waraditu lakumul Islam Madinah. Allah puji masjid hidup. Kita betul duk buat dah, hidup dah lah ni, kita jadi asbab ya. Sebab tu ujian memang akan berlaku.
bak hati, bak kecepe. Hari ni pakak nak fikir belaka. Disebab saya dah royak tadi. Sani ya. Belum lagi sani. Ya tu pasal kejut kat email kata mudah gaduh apa. Masalah ni dia tak berlaku dengan kampung sendiri, tak payah. Tak berlaku dengan keluarga sendiri, tak payah. Tak berlaku dengan adik-beradik sendiri, tak payah. Ni sedap kata kampung orang ni, sedap kata kota email ni, sedap kata kat adik-beradik orang ni, sedap kata kat orang ni. Sebab tu hari ni kita habis masa dah. Masalah kata kat orang kat kampung tu, tok email tu, tok kota itu, tok bila. Hari ni kita nak perakau nak beki umat, nak buat macam mana. Nabi tak peduli kali, tak ada care kali, tak ada padu libat masalah. Hari ni fikir so nak beki. Cara orang lain tak salah. Ni adik kena jadi. Ni cara kita ni. Buat macam mana ni? Yang murid kata penyakit ni. Cara amalan kita sepenuh tak lagi. Sebab apabila sepenuh amalan masjid, Allah sepenuhkan habis. Ulama, budak ada lembu hati. Orang kata anak amat agama. Kapan hidup? Hati hidup. Ni hak kita lupa hari ni. Hak kita tertinggal. Kita nak kejar kat lain. Jamuh situ, jamuh sini. Kita lupa ni. Tak pada pada masjid. Tak ada ni. Buat macam mana kampung maju, buat macam mana anak muda kita. Hak ni dah. Sebab tu hari ni mungkin telinga ni masuk lakar saya. Besok duduk mesyuarat, duduk sekali ngah, tu email ke apa. Macam mana ada kan juga anak muda kita, werung lah kampung kita. Teruk ni. Ni godem mak-mak dia, ni sepak ayah dia. Ada sedadu mai duk lari tu email, tu tengok makmum molek sikit. Tu nebeh pergi ramak dah, tak ada dah, tu email pula. Mana bocor dia? Ni hak Nabi buat ni. Wallahi. Kalau kita pergi sini. Tapi yang ada lah. Kena cayin. Nabi tetap dan tenang dan hening dengan kerja sabar. Fasbir ala ma yaqul. Allah kata, fasbir ala ma yaqul. Orang di pemimpin orang ni baik tok nebel, tok meneh, awak tok email, tok kotak, tok bila sabar atas tiap kecep. Jangan terkesan dengan orang duk mengadu, orang cocok. Hari ni orang kecep seolah kata setel juga. Setel juga, wak jadi panah terbakar. Perasa tu email jadi pongoh, perasa ahli jawab kuasa masjid jadi pongoh, ahli pemimpin jadi pongoh. Dia pongoh ni panggil guna nafsu. Dia guna nafsu tak usah rebel lah. Orang pakai nafsu ni ilmu dia jatuh dah. Dia ada ilmu pun ilmu dia tak pakai. Sebab nafsu ni kalau lock with dia control, dia kena rebel pada ilmu lagi. Sebab kita celak mata nafsu ada dah, ilmu tak ada. Akal mari umur 15. Ngaji bila kita tengah orang ngaji umur 20. Saya ngaji umur 20 ni. Mula lagi mengaji. Atau ilmu mari situ, akal nafsu siap dah. Sebab tu hari ni untuk nak jaga ni nafsu kita kena beringat. Nafsu kita. Jangan pakai nafsu, jangan cai arum dengan rakyat, dengan orang kampung, dengan keluarga, dengan isteri, dengan anak. Orang pakai nafsu ni habis dah. Ilmu dia ngaji banyak anak pun habis dah. Nafsu dia tindah ilmu habis. Akal atas di nafsu lagi. Akal kita rasa cidik cakap lah. Tapi nafsu kata, tak apa. Dia akal kuasa dengan nafsu, ilmu hak kita ngaji cuk lah mana apa berapa sadar pun tak pakai lo dah. Akal proses dengan nafsu, pakai jejak ilmu kita. Hak ni macam-macam hidup masyarakat kita sekarang lah ni. Tadi tak suka-suka perbuatan dia ni. Tak suka orang ni. Orang ngaji ni. Tak suka dia tamneng dia dengan duit dia banyak. Kena perbuatan dia macam ni. Tu nafsu. Nafsu kena tindah dia. Ni mujuk lah Ta'ala hukum kita setahun sekali kena puasa, setahun sekali kena puasa. Tu tindah nafsu. Kalau kehidupan manusia tak ada puasa langsung, siap. Nafsu dia takut kelapar. Hari ni orang buat boleh berlaku makan benda haram. Boleh berlaku jam lah haram masuk sebab takut lapar. Takut tak boleh makan, takut tak cukup, takut tak tak ada. Umat akhir zaman Nabi doa dah tak mati dengan keadaan lapar. Sebab tu hari ni kita tak usah bimbang nak kita bak makan, bak apa tak usah bimbang. Bimbang bak tak ada agama Bimbang orang kampung tak ada agama Bimbang masjid kita tak hidup agama Masjid kita tak ada amalan masjid Nabawi Hak Nabi duk teriak Hak sahabat kata batu perut wallahi. Untuk nak tumbuh ni, tumbuh agama ni. Wallahi syahid gigi dua butung. Wa raditu lakumul Islam Madinah. Untuk agama. Sebab tu hari ni kita ni Allah Taala tak depan belaka. Alhamdulillah lah. Allah Ta'ala guna kot ni, tak depan belakang, letih tak sama, kita sabar aja lah. Guna kebolehan tak sama deh. Kebolehan tu iman ni ya Allah Ta'ala bagi, ada hak ni di masing kot tu. Bak kecep, hak ni masing bak harta, hak ni masing bak ilmu. Gunalah gapo saja yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni, we faedah pada masyarakat sekali. Gapo hak faedah sekali Allah Ta'ala puji umat ni. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Buat macam mana hujah pada munkar?
ajak buat baik. Yang mari hok ni dulu, amal ma'ruf. Ajak pada baik ke. Ajak pada baik ke mana tempat baik lah dunia ni? Masjid. Allah, kele duk kita dah. Tak imam tak kotak tak bila. Proses sepenuhlah pengkerja kele yang besar ni. Kele hak Nabi proses umat jahiliyah jadi radiyah. Hak Nabi tukar Yasrib jadi Madinatul Munawwarah. Ni kele ni masjid. Gunalah kebolehan. Gunalah kokat Allah Taala wik kita ni. Bawa umat kepada masjid, bawa pemuda pada masjid. Allah biasa tukar dah jahiliyah jadi radiyah. Wallahi sampai kiamat tak ada jalan lain nak tukar umat ni. Malaikat cara Nabi biasa tukar dah. Ikhtiarlah cara mana, kemajuan nak maju cara mana. Tinggal cara Nabi, gapo? Tinggal cara masjid. Tak padu pada masjid, tak padu pada amalan masjid. Ngajilah, belajarlah, majulah, kayalah. Agama tak hidup dengan kekayaan. Agama tak hidup dengan bijaksana. Agama maju dengan pengerban ni, wallahi. Wallahi. Pengerban ni berat sekali. Hati yang saya kecil tadi. Nabi Allah guna belaka diri dia. Mulia Nabi saya ayat dah dia kan. Darah dia tu mahal, peluh dia tu lebih, harga dia lebih mahal pada kasturi lagi. Peluh dia lebih bau sedap pada kasturi lagi. Diri Nabi, masa Nabi hingga kata Khadijah sipai tempat tidur tu masa dia. Diri dia orang tanggung dengan najis tak apa lagi. Harta dia Khadijah ni sedagang Mekah sampai habis, tapi perasaan hak tak ada siapa tahu. Hak duk dalil, duk nengung semua. Perasaan Nabi perah untuk apa? Wallahi jang sedih, jang sakit hati, jang penat, jang orang hina, jang orang tunjuk muka, jang orang cerah anak depan orang ramai. Anak Nabi 2 orang lah kena cerah lagi dah. Anak tina Nabi. Malu tak malu? Hai, kita jadi orang pemimpin kampung ni, orang buat hina tak tu rasa habis muka dah. Tak ada ramak ni ngata imam kecil aku tu. Tapi Imamul Anbiya Muhammad bunyi kata buat usaha agama baru, isteri bin anakmu tolak 3. Hak menikah dengan anak Abu Jahil. 2 orang anak tina ditolak. Kemuliaan Nabi tak ada lah dunia, tapi Nabi jom perah perasaan segala-galanya. Diri masa harta dan perasaan dan hati nak ajar pada umat sampai kiamat kata agama ni dengan perasaan, dengan jizbah, dengan pengorbanan. Dunia akan maju dengan kemajuan dan kesenangan. Selagi tak senang dunia tak maju. Kita senang dulu dunia baru maju. Orang senang dunia maju. Tapi agama bukan maju dengan kesenangan. Sebab Allah biasa guna Imamul Anbiya. Allah biasa guna Habibullah. Sesusah-susah kerana agama hingga dapat radhiyallahu anhum, hingga dapat waraditu lakumul Islam Madinah. Sebab tu hari ni butunglah. Tak imeh biasa letih sangat dengan agama. Wallahi Allah saya dah tu. Tu agama nak hidup lagi kampung tu. Kalau bakat sukses susah, bakat nak senil lah, kau nak riba tangan. Musyarat nampak tak kazah susah sikit kak. Makan tu tak email berat ni. Hak ni kalau buat ni berat ni. Kan makan majlis dia pesan teke-teke ya tak tahu gapo, ya tak faham kita letih. Kalau bakat tok sel letih kak. Allah tak guna Nabi kita letih. Sebab tu kita semua akan letih dengan agama kita. Semua ada anak, ada isteri, ada keluarga, ada kerja, ada tanggungjawab. Tapi tanggungjawab hak Allah pilih kita kah ni, butunglah, peluklah, dakahlah. Maha ni. Allah wik kita ukhrijat linnas. Bukan semua Hadrat Umar ayat dah kata bukan semua tu ayat tu. Pakak nak ngaku belaka kata aku masuk sebaik-baik umat dah kita tanya ulama. Ulama duduk depan saya belakang. Tafsir ni bukan umat semua ni. Ukhrijat linnas ni. Apa ni? Khairul ummah ni bukan semua. Kalau tengok betul-betul khitab tu, buat tu kan. Kuntum. Bukan antum. Tapi jalan dah bagi kita. Ukhrijat linnas. Ni Allah Ta'ala pilih dah. Ni pilih kita duduk jalan ni. Kalau Allah Ta'ala tak guna saja ya, tak sedap ngaku aku sebaik-baik umat. Kalau tak biasa letih dengan umat, tak biasa wi masa dengan agama, tak biasa padu ni. Sebab kata mudah rasa gapo, duk gaduh apa? Duk ayat kata imam. Oi kapo main ngadu misal kata, ni bukan kecek petuk imam sini ni. Duk gaduh gapo? Orang curi hakmu kan. Dah duk gaduh dengan wairung gapo anakmu kan. Masya-Allah kita hari ni perasaan ni. Sifat ni hak ada dalam masyarakat kita hari ni. Anak lemo ikut lemo, kampung lemo ikut lemo, keluarga lemo ikut lemo. Perasaan ni hai bukan perasaan umat ni. Inna hadhihi ummatukum ummatun wahidah
Tengok ayat Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Tengok hadis Nabi, muslim kal jasadil wahid, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tanya orang tanya kita, anak apa? Anak demo. Hai, la yu'minu ahadukum. Hai, muslim kal jasadil wahid. Hodok demo anak kita dah. Hodok rahmat kok sepak ayah anak kita dah. Lek kapung demo hodok tak semaya. Hai, kapung kita dah. Muslim kal jasadil wahid. Tak imam tak gotik tak bila makan. Hai umat Muhammad, adik-adik saya, butung tamnen kita hari ni dunia akhirat. Ada kata apa yang semaya? Allah nak bagi kemuliaan dunia akhirat dah. Syarat kita gerbes sikit ya. Letih perah masa sikit ya. Fikir Nabi fikir, usaha Nabi usaha. Gapo dia? Suratun Nabi hidup dalam kampung kita. Siratun Nabi, amalan Nabi dah. Boleh alik ke masjid, pemuda hak balik semua dengan hikmat, dengan hikmat. Macam mana nak buat? Saya kecek semua. Nak orang kampung kadang-kadang setengah tempat jadi keras saya biasa pergi, saya biasa duduk round main-main negeri Syia ni. Nak kata tak kata tapi tupak pak dengan Pak Isan tawan tok pergi belaka. Kalau macam buat si jang buat ha jang buat ni pergi belaka. Tapi biasa pergi ziarah satu kampung. Lah kampung tu ada belaka. Cia Melayu Japo be. Bahak saya pergi ziarah tu hari tu lagi siapa hari pertama. Duk nak pergi ziarah ketua lah. Tua kampung situ. Tak ada tua kampung tak ada. Pergi ke lain. Tak apa kita kisah. Bermalam. Mengata mati. Oh. Sesah kita lewat sejakah. Tak ada pergi ziarah. Jadi esok ni buat kelik banyak malam. Esok kita pergi pagi. Ada belaka di kampung tu. Ngacuk hitam, ngacuk kuning mari. Tocah. Adik-beradik dia belaka. Segini ramai kita lu adik-beradik kerajaan. Saya tanya buat wangai. Tanya Tocah kata ya atas mayum. Tocah. Ada belaka. Orang panggil lepas. Baru tanya orang tempat tes itu, asal kena? Ya tak asal. Orang Islam belaka. Saya tak sewa cangwak dia takut dia kecek gubuk kena adik-beradik pasal hati. Tapi suasana buku nafsi ni, buku tak ada. Demo-demo kita ngaji, demo tak ngaji duk jahil situ. Buku spek, buku fatwa spek lah kampung jangan spek. Buku spek apa? Ya satu asbabnya orang duk ngaji kat tempat kita kan. Memang ngaji hak benar hak. Lepas tu klik oyaknya di spek. Bawa film ngaji kita tahu hukum pun. Kita klik oyak ke orang tu. Orang tak sembahyang jemaah ni jadi kupu. Tinggal jemaah 3 kali tak sawak kira. Lepas tu tak imam perakak dia sejik. Ambil dulu lah. Kakak atau dia tak sembahyang jemaah 3 kali. Orang ni mati pun tak secara mayat. Pucuk nak jadi pecah atau ni jadi borih dia belakang. Pucuk yang mari situ. Tak imam iklan kata siapa tak sembahyang jemaah tak sembahyang mayat. Molek iklan tak nak sembahyang tapi tak orang pun tak ada pergi cara lain. Orang panggil pakai suara saja. Tak usaha cara asbab orang sembahyang dah. Mana tak sembahyang sungguh ah. Wereng buat tak sembahyang. Nyagi mati seorang dua tu gak. Orang tua bergaduh lah kenapa kata imam. Kata imam janji dah. Kata dia tak sembahyang 3 minggu, orang ni mati cara diri. Apa nak cara nak kau tak ngaji. Tak imam tak ada. Akhir sekali mengaduk suasana tu dah. Nak buat anak-anak yang mati nak tampik tiba anak. Tak imam kau set gitu ya nak ajar. Mana ni usaha anak buat gini buat. Nah, itulah orang panggil asasilah. Asasilah jadi tak boleh buku spek. Lama-lama jadi turut anu demo ni padul lebih pada tak imam lagi weh. Asal usung bakat pergi kat nu belaka. Tu jadi. Saya biasa pergi jumpa dengan Tok Imam sendiri, dia kata, Maulana. Picai pun pincang awak. Jadi cak awak. Dia jadi Tok Imam. Tok Imam seorang, hak nu jadi cak awak seorang. Buku gapo? Sepik faham selisih faham bakat bagi mu aku lama dululah. 40 tahun 50 tahun dulu. Suasana hari ni seperti juga deh. Hari ni ke kampung kita kadang-kadang ada warung, ada keluarga anu, mari ada amalan macam-macam. Kita tak boleh kata hukum, bakal hukum tu benar, kena lemah lembut, kena hikmat. Saya biasa jumpa adik. Ayat tu sahabat saya Yusuf tulis cerita, satu kaum kabilah mari nak minta masuk Islam dengan Nabi. Kena Islam, tapi dia kata tak semaya. Kena amalan orang Islam tapi tak semaya. 5 waktu puasa berat. Nabi kata apa? Tak apa. Boleh. Mari ucap kelimah dulu tak apa. Apabila ucap kelimah Nabi kata duduk sini jangan kelik, duduklah saja.
Masjid Nabawi. Duduk 3 hari tengok amalan buat ni. Nyepakat ikrang, tunjuk akhlak. Tak semaya tak apa dah itu. Pakak wi makan lah jamu lah kecek baik lah. Oh, Islam. Pas tengok semaya pula sore-sore tengok semaya sepengah toko kayu. Burung macam tapal lah sahabat semaya. Nampak seronok. Tu. Hajar semaya tu Puak ni hajar semaya. 3 hari duduk dalam masjid tu. Puak kabilah ni saya tak ingat nama kabilah nak pergi belak semula. 3 hari duduk dalam masjid tu tengok puak sahabat semaya kata ya Rasulullah, hamba tak sekelik lagi mana hamba tak belajar semaya dulu, nak kelik hajar kaum kabilah hamba kata. Tengok. Kalau lah Rasulullah pergi guna kelimah kata tak leh Islam kena semaya, mu masuk Islam kena semaya. Tak masuk Islam bukan Islam. Tak asal semaya bukan Islam. Hadis mari macam tu. Tapi hikmah buka luar. Hari ni orang kampung ada saya masuk sejik dah. Saya masuk ngata email, saya rapat. Saya orang berjalan kecek pengalaman ada kadang-kadang dia tanya warung jemaah saya duduk masjid pergi jalan kat masjid tu. Saya pergi. Belah. Pukul apa? Hamba tak cok ngata email. Ada juga warung tak cok ngata email. Tu email duk kata fok kita kaya. Kita beli batu bibik tu email kata makan ketung. Warungnya dah ke mana? Dia nak buat gapo tak tahu. Beli hujan-hujan batu email. Nak pergi warung buat ni bibik batu hujan-hujan. Puak makan ketung. Wasa hati. Walaupun sungguh pun malu Jadi suku. Dan benda maksiat ni bercil hati ni. Lek dalam kena senyum. Masyarakat kita kena perakong siapa tak retu dah. Bukan saya duk sokong ni. Tak boleh kerasa langsung. Bawalah umat pada masjid. Buat macam mana? Tak erti tak apa. Jahil tak apa. Fatihah tak pandai tak apa. Saya biasa buat masuk pengalaman duk kecek ni. Kelimah tak sebut tak kena. Fatihah tak kecek nak baca tak boleh. Saya bawa masuk masjid. Kalau saya bawa pergi masjid tu ciak. Akak fatwa ni buat ni tak boleh masuk syurga lah, buat maya tak sah ni. Fatihah tak betul. Tapi tak betul apa tahu dah. Saya tanya ni wallahi bini dah ada anak dah. Fatihah tak betul, kelimah tak betul. Tapi nak atas peluah buka tak apa dek, tak apa gang, tak apa guru mari kita kau belajar. Umat ni kena perakon dah, Alih gila kita pakai hukum kuat lah tak boleh tak sah mujahid tak sah masuk masjid cemas masjid mu tak mengaji mu tak sah masuk apa. Hari ni macam ni lah orang duk lari. Demo kaya, demo senang belaka. Pakai amnat, pakai gapo tak apa, aku tak sampai tu email tak apa. Tu hari maju kat dunia, kedai kat dunia. Tak ada pakai suku lah. Dunia suku, tak email suku. Masjid suku, kampung suku. Kampung selagi mana tak boleh bawa orang kampung pada masjid. Kampung ni tak hidup. Kedai lah, majulah, kaya lah. Tak hidup sebab hati kampung masjid. Madinatul Munawwarah jadi apa? Sebab masjid, bukan sebab orang kaya. Bukan sebab mengata 3 suku dunia, sebab masjid hidup amalan. Tu email tak kotak tak bila saya juga dak fikir dak belajarlah ni. Dak usah belajar pemuda wairum. Kita agak gerak kebolehan yang Allah bagi. Hari ni Allah pilih kita jadi pemimpin. Hari ni Allah guna kita jadi punam. Pada Haji Espanya kata Allah nak guna pula di akhirat. Jadi punam duk depan pula. Nabi Bani Israel ada nah, hak kena bunuh tu. Sorang diri duk cakap, paling belakang tak ada. Nabi tu. Tapi tetap ia jadi nabi sebab dia tegak atas kebenaran. Tapi umat akhir zaman duk tak kursi orang beribu dah lek belakang. Biar ni nabi tak ada tulis ambil ni. Kata umat akhir zaman, ia gerbe masa dia harta dia untuk umat. Ia letih ada isteri dia perlu pada diri dia. Anak-anak dia juga ia perlu juga, tapi dia utamakan umat. Dia perah pada orang kampung siapa tak ada masa dia. Orang fikir orang kampung dia, fikir amalan masjid. Ni tengok kampung dia ni orang semaya jemaah, kampung dia orang tina tutup aurat. Budak-budak boleh ngaji, ada maktab. Ada ngaji siduk tadika, budak boleh kena semaya, budak boleh taat ibu bapa. Ni tu email ni. Ni tadbir lah kampung ni. Dia mesyuarat tu email tu kotak tu bila kat makam masjid, satu hati kasih sayang. Dia perakong kampung dia ni. Dia bawa orang kampung dia beribu mari belakang, berduyung-duyung berjalan masuk syurga di akhirat nanti. Siapa dia bawa ni? Tok email bawa, Tok kotak bawa, Tok bila bawa. Tok Nebel pun masuk. Kalau Tok Nebel perah fikiran dan diri masa harta dia untuk umat. Walaupun dia duk tamneng kursi Tok Nebel, orang panggil tempat kita ni Tok Nebel Nayuk ni orang kerja orang kerja dunia. Tidak. Hak tu tamneng di segi dunia, tapi fikir dia, matlamat maksud dia perah untuk umat, nak umat beriman. Dia perah untuk tambun dia, nak pemuda lai tambun kena Allah, nak buai orang tino lai tambun dia kena agama, nak orang lai tambun dia kasih sayang. Ya sama. Walaupun dia tak kursi nayuk, hak ni tak kursi tu iman.
Hok ni fikir masjid, tapi hok ni fikir lah Tambun. Macam mana masjid? Nayuk fikir setiap masjid ada kemudahan. Boleh puasa ada gapo tak keperluan. Di segi gapo nak kemudahan, di segi hak aja kita hubungi. Nayuk hubung. Tak nebeh hubung. Tak meneh hubung dengan kerajaan. Gapo hubung gapo? Nak ke tamning ke? Nak ke number ke? Nak ke bitel? Tak. Boleh tak boleh tu kerja Allah. Tamning kita nak naik tak naik di kerja Allah. Gaji kita nak tambah kerja Allah. Tapi aku fikir aku jadi nayuk ni, aku jadi tok nembel ni, aku jadi tok menel ni, nak we faedah sekali. Orang kampung aku boleh beriman, hak tak mengaji boleh mengaji, hak tak reti agama boleh reti, hak tak kenal masjid nak we kenal tangga masjid. Nak jadi ngana jadi. Aku letih tak apa. Aku tak ada masalah dengan anak tak apa. Aku tak ada masalah dengan isteri tak apa. Ni Imamul Anbiya guna ni. Hak kata gulung tempat tidur. Ni hak dapur tak berasa Aisyah tengok dua bulan berturut-turut ni. Ni hak ikat batu dua toko ni. Sahabat lapar ke? Kerana letih dengan agama tengah-tengah duk gali kondok. Mari depan Nabi buka baju. Garu nak royak malu. Garu tengok batu. Ya batu ni maksud apa? Kain, buah batu le tu tekek ikat we kemah. Ya hingga lapar. Ya panas Kisah duk musim perut puasa ni lapar. Begitu tekek tu hingga sikit. Ikat batu sebutir. Mari duduk depan Nabi. Hai, lapar ni. Nabi sendiri tengok Imamul Anbiya. Imamul Anbiya. Dia buat contoh biar orang tengok dulu. Ni satu contoh. Bagi punam ni bukan biar orang letih. Punam di Islam, dalam Islam ni bukan bancakan. Habis tu saya kalau sebut 5 bahasa Syiah kena hurai dulu. Punam bahasa Syiah ni puacakan, pubongkan, pusangkan. Punam. Tunjuk. Ada punam. Tapi dalam Islam Allah kata inni ja'ilun fil ardi khalifah ni. Punam masa Syiah panggil punam juga. Tapi khalifah dalam Islam ni orang yang bertanggungjawab. Orang tanggungjawab bukan orang tunjuk dah. Ni Imamul Anbiya ni tanggungjawab. Rahmatul lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Untuk bagi rahmat, untuk bagi kebaikan. Apabila orang kampung kek perut kita tengok sahabat ni orang kampung dia sayang lagi. Nabi buat macam mana? Nabi pun buka perut dia atik. Buat garu atik. Sahabat tengok 2 utai batu. Hai, ketua kita teruk ada kita lagi tu dong. Akak-akak lapar. Tu agama maju. Ngak orang depan jangan letih dulu. Nampak ya sedar, tapi orang depan letih. Ni khalifah. Ni punam, ni pemimpin dalam Islam hak Nabi betul. Letih dulu, buat gapo dulu, gerber dulu, diri dulu, masa dulu, harta duk depan belaka bak orang. Bak agama ni duk depan belaka. Sebab tu sahabat dengar kecek pen Nabi, tunduk belaka. Labbaik ya Rasulullah. Sami'na wa ata'na. Gapo saja hukum labbaik. Ya hadir. Sebab gapo? Pengorbanan dia mendului lebih pada orang lain. Sebab tu hari ni juga kita akan bawa umat ni, kita akan bawa orang kampung, kita akan bawa semua masyarakat ni. Apabila kita peroh pengorbanan kita, letih kita sikit tak apa, tapi umat we dapat faedah. Masing kecek pemimpin apabila dia letih banyak lebih pada orang awam. Orang biasa ni memelah, nanti tengok, rela belaka sedia, tak iman nak suruh apa. Tapi kadang-kadang tak iman nanti suruh, nanti tunjuk. Dak juga Nabi duk depan buat dulu. Cukur rambut biasa berlaku masa Fatah Mekah. Nabi suruh sahabat cukur kepala, ada pian nak cukur. Klik mesyuarat dengan ahli dia. Ahli kata ya Rasulullah buat dulu. Pengusyurat kata tu. Nampak ke? Apabila Rasulullah cukur dulu tu, sahabat lain berebut pakat cukur sampai berdarah kepala-kepala. Buku ke apa? Punam. Orang duduk depan ni dulu belaka. Hari ni kita nak ada kebaikan ngadu ke kampung tu memanglah yang nampak nak sekali gua tu memang tak padalah. Memanglah kita duduk lah susun ni hari ni pun satu susun ni kita ni buat pripun ni nak fikir masyarakat, nak bela masyarakat kita susun ni kita ni jangan tinggal tertib hak Nabi susun. Jangan lupa amalan masjid utamakan. Segala amalan lain Allah Taala selesai. Amal ma'ruf wan nahy anil munkar, ngajak pada kebaikan, cegah daripada maksiat. Gapo kebaikan dalam Islam ni? Tiada agama adalah semaya. Soalan pertama lepas pada iman, semaya. Sebab tu orang masuk Islam mula-mula Nabi ajar semaya. Sebab tu pergi di Madinah Nabi panggil orang Madinah semaya. Apabila sahabat sepenuh semaya, Allah baiki habis masyarakat.
Bukan sebenar sekali go. Sahabat semaya agak duk minum lagi nah, tengok-tengok agama Allah Taala buat. Agak tak tinggal lagi. Hukum agak ni mari setapok. Jangan minum dekat waktu semaya. Kalau kaya tak habis. Sebab pun tak minum berkat-dekat Al-Fahisha minum kaya tak habis, main berat-berat ni. Subuh duk kaya lagi. Tu hukum yang kedua pula mari kata jangan minum. Setiap benda mabuk ini haram. Sebab katok payah agak ni jadi lokal air itu tu baik kat rumah bau lemah dino ni. Hak minum dah jolok mutah. Apa ni? Nabi usah kena pada tepat. Apabila sepenuh dah, hukum mari sepenuh dah, segala larangan Allah boleh tinggal. Ya Rasulullah, saya semaya tapi hidup curi. Nabi kata apa? Bodai dia, igat dia, kerak langit dia. Dah. Hukum Allah ada dah. Sedia kala dah hukum Allah. Tapi Nabi kata insya-Allah semaya dia satu hari boleh sekat dia daripada pencuri. Tu Nabi perah orang pergi pada masjid. Mari jahil, tak ana, kaya, mabuk, ucap kelima saja pun mari masuk masjid. Semaya. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Hai kele kita ada dah ni. Bawalah hak sakit-sakit. Kereta lagi ada semua ni kereta kau mahal kau juta ke berapa ya ada dia naik dah kena masuk tak ada kereta naik siapa pakai mak tak ada naik masuk manusia seperti tu. Allah Ta'ala buat manusia ni, Allah Ta'ala buat proses manusia ni ada dia masjid. Manusia putus hubungan dengan masjid, pahalah kata orang ni dia telah putus dengan Allah Ta'ala. Hari ni manusia putus dengan masjid. Lepas tu tugas apa? Tugas kita kita tuek dah. Bawa lah kereta-kereta duk rusak, duk start tak nak hidup mana nak berjalan, duk bunyi kokek tu selenda apa tak cerak apa gapo. Macam-macam hari ni kan. Umat sekarang orang mau hidup ngadu dengan kita. Sabar saja. Kita jadi necang dah. Kita bawa lah masuk proses lah. Gapo iman amal, yakin sunnah Nabi, akhlak Nabi, semaya wi sepenuh. Hai tok iman tok kotik tok bila Allah nak bagi kebaikan pada kita dunia akhirat. Wallahi hari ni bukan letih nah. Letih kita memang letih. Saya yakin sebab saya biasa juga. Letih kita memang letih tapi Nabi letih lagi. Ambillah perasaan Imamul Anbiya tak depan, kita jalanlah kerja agama kita, jalanlah tugas memang tanggungjawab kita dengan anak lah, dengan nafkah lah, dengan kerja buat lah. Oh ni agama berlaku. Tapi utamakan umat tak depan. Utamakan masyarakat, muqaddamkan, utamakan. Siapa perah masa dia tak ada dengan diri dengan keluarga tak ada sebab masalah umat, masalah dia Allah Ta'ala selesai sendiri, masalah anak Allah Ta'ala akan beki sendiri. Wallahi Allah akan beki kita, Allah akan cara, Allah akan jaga, Allah akan tanggungjawab hak kita apabila kita tanggungjawab hak umat. Hari ni kita doa untuk umat, hari ni kita doa untuk saudara, malaikat doa untuk kita. Pas mana lebih dua ni dengan kita doa untuk kita sendiri? Tak ada janji kata apabila kita doa untuk kita malaikat doa untuk kita dak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa doa untuk umat, untuk saudara dia, malaikat doa untuk dia. Malaikat memang lebih dari kita belum tentu dosa kita cuma kita orang jahil, kita orang maksiat ada, mata kita salah, mulut kita, lidah kita kecek keburukan, kita doa belum tentu, tapi malaikat doa cerak Allah Taala terima. Sebab tu supaya itulah masa hari ni kita tak ada buku gapo, kita duk fikir gapo. Tu iman ni memang letih benar. Ada peracung ke tu pada kamakam, ada pelatang majlis panggil, ada tu lah, ada kena menikah orang, ada hok ni dia mau pindah wali kok mana pak dia mari hadu. Hai pening. Fasbir. Allah nak bagi kebaikan, sabar, jalanlah supaya umat dapat kebaikan. Duk kampung, gerak orang kampung pada masjid, duk dalam masyarakat, gerak umat pada taubat, gerak umat pada istighfar, gerak umat pada kasih sayang, gerak umat pada maaf. Ini poin-poin pertama dalam kerja agama kita. Sebab kerja Nabi adalah bawa umat pada kebaikan. Kerja Nabi bawa umat pada kasih sayang. Kerja Nabi bawa umat hubungi hak mana selisih faham hak pecah belah jadi kasih sayang. Inna hadhihi ummatukum ummatun wahidah. Sebab tu berlaku gapo saja sekarang lah ni dengan fok kita orang kerja ni, ingat kata uji Allah. Saya yakin ni 10 kampung 10 masalah. Kalau tanya setiap kampung masalah gapo 10 masalah. Bukan lebih lagi.
Ni masalah ni kampung kita masalah ni pemuda lah, masalah ni ngapa pemimpin nak masuk tak boleh lah. Hok ni kerajaan suku, tak embel suku, tak email suku pun ada satu kampung. Hai, ujian ni Allah sengaja nak bagi kebaikan. Hok besar saya minta hari ni deh. Hati kita bercuci dengan saudara. Baik dalam ungkau nak kerja semua. Selagi mana kita 15 orang ni tak masuk kaki, tak usah haraplah orang kampung nak masuk jadi satu lah kampung. Sebab Allah pilih kita 15 orang ni sebagai hati dah, sebagai doktor dah, bomo dah, untuk nak proses orang-orang sakit lah kampung. Kalau bomo sendiri dia ada penyakit dah, penyakit besar apa penyakit jiwa lah, penyakit hati tak balan, tak timbul kasih sayang, tak intifak. Sosial kata tak ada samaki tu, tak sehati, tak bersatu. Kau makan ni kau ni, kau makan ni kau ni, tak email kau ni, tak rotek kau ni, tak usah haraplah orang kampung nak jadi satu. Madinatul Munawwarah, sebab amal masjid dia jadi satu. Radhiyallahu anhum ajmain, Allah redha para sahabat sebab amal masjid dia jadi satu. Sebab tu saudara deh, hari ni pucuk besar ni kecil nampak mudah-mudah, tapi pucuk besar ni kita semua ni duk dunia sekarang nak ukah ni. Negeri Syria pun nak ukah ni, Amerika pun nak ukah ni, kita kampung keluarga ukah ni. Ya pucuk dia apa? Kasih saya tak ada, intifak tak ada. Hari ni nak mula pada siapa? Nak kata orang tu kata tak boleh, mula daripada kita. Gapo saya nak tazkir hari ni? Hati kita jangan akati dengan orang lain. Gapo akati ni becilah. Rasa tak kena dengan orang tu, rasa tak sedap orang tu, tak. Bersih hati, cuci hati. Tak apa belaka, demo lebih baik pada kita. Kita tekun atas tugas kita masing-masing. Semua niat belaka insya-Allah. Hati jangan beci pada saudara, lebih lagi duk buat kerja sekali dalam masjid, pola kampung, dalam mana-mana tempat. Kasih sayang antara satu sama lain. Wallahi besar sekali dalam ini umat duduk sini ya. Allah bagi kekuatan le kampung kita, Allah bagi nusrah le kampung kita apabila ahli-ahli masjid tu ada kasih sayang. Allah cabut nusrah bila, Allah tarik pertolongan bila, Allah tak padu bila, Allah tak tolong kampung ni bila apabila dalam kampung hati becimu beci aku, pakak fatwamu fatwa aku, pakak cocohmu cocoh aku, ni tak kena gini, pakak kecek keburukan pergi mari. Hak ni tuduh tok email, hak ni tuduh tok nebel, hak ni tuduh kau makan, pakak tuduh. Hari tu tak siapa bila-bila pun tak ada nusrah Allah. Sebab kata Nabi, apabila umat Islam pecah hati, Allah cabutkan nusratullah. Pertolongan Allah tak ada dengan umat tu. Setiap zaman masa sahabat dapat kemenangan, baik peperangan Uhud, baik peperangan Badar, baik peperangan mana-mana pun dengan nusrah Allah, bukan ngerain. Puak sahabat sikit je, gapo dapat kemenangan dengan nusratullah. Pertolongan daripada Allah. Sebab apa? Pertolongan Allah bersama sahabat. Sahabat kal jasadil wahid, supaya hati sore, supaya orang sore. Kal jasadil wahid. Kaki saya jagalah jangan wis sakit. Tangan saya jaga, mata saya jaga, telinga saya jaga, kepala saya jaga, tubuh badan saya jaga. Hari ni kita adik-beradik belaka ni kal jasadil wahid. Jagalah anak orang tu, jagalah keluarga tu, jagalah kampung kita ni, jagalah umat ni kal jasadil wahid. Kalau pakat nafsi, anak demo-demo duk ada apa mai duk ngadu gapo-gapo betul email lah. Orang duk curi hakmu kan? Anakmu duk jadi. Ada. Bukan anak kita ada apa? Lah bukan kecek ni bukan. Yo, kita tak berasa lagi lah hati tak apa. Tak apa pula dengar, kena terima. Gapo yang berlaku masalah lain negeri kita, lain Jawab, lain Tambun, lain kampung, kita kena terima kata yo. Umat ni adik-adik kita. Muslim kal jasadil wahid. Hak mula-mula sekali boleh perasaan orang kerja semua deh. Baik nayuk, motor, tok menek, tok nebeh, tok email, tok kotik, tok bila makan masa dia dah. Hak ni cerak dah. Bubuh le hati kata kal jasadil wahid. Hak tak semayah anak kita, hak duk kerah mata anak kita, hak duk kaya mabuk anak kita, hak duk jadi gapo adik-beradik kita. Nak lak kan. Saya kecek berkali-kali ceramah waktu baik jadi sebab kelima ni, sebab kamu tak akan faham selagi mana tak berlaku dengan keluarga kamu. Kamu tak boleh rasa kalau tak berlaku dengan adik-adik kamu. Sekadar dalam kampung kamu tak boleh rasa lagi selagi mana apabila berlaku masalah dengan keluarga, dengan adik-adik, saudara, kamu akan titik air mata. Hari tu nak buat gapo tak boleh dah. Sebab tu ulama atas hari ni duk berlaku semua itu adalah fitnah. Hak Nabi royak belum mati lagi kata fitnah Bani Israel tumbuh semula umat aku tak kurang walaupun satu perkara. Hari ni api fitnah ni duk nyala dalam wilayah kita. Kalau kita tak mati cepat-cepat, kalau pakak akak dia jenguk tengok kampung, kampung orang tu kebun demo duk terbakar tu. Tengok api tu gapo terbakar. Rumah orang tu. Bukan mau kita.
Hari ni demikian itulah. Hok duk rasa kata kapung orang, anak orang. Api tu, fitnah tu, maksiat tu. Kalau kita tak jiru api hari ni, kebun orang esok kebun kita. Hari ni rumah orang esok rumah kita. Hari ni anak orang esok anak kita. Hari tu email tok kotik tu bila umat Muhammad semua. Sebab tu perahlah perasaan ambillah perasaan umat, ambillah perasaan kal jasadil wahid. Tak depeh letih tak apa, penat sikit tak apa, tak ada masa tak apa. Kerja Nabi dah, kerja kita dah, tanggungjawab kita dah. Perahlah perasaan, perahlah pengerbanan, bagi masa tekak lagi pengerbanan kita. Allah nak beri kebaikan dah. Wallahi orang letih kerana agama orang ni Allah sayang. Dalil siapa? Imamul Anbiya. Allah tak belakang kita di akhirat nanti. Tapi cerak kita sungguh, letih sungguh. Betul ni aku nak buat kerana umat. Kampung aku tak ada rehat tak apa. Anak aku tak sepenuh di segi keduniaan tak apa. Agama tak leh. Agama kena sepenuh. Hari ni anak kita tak ada Katakanlah sakut paut dengan umat, sakut paut dengan kampung, sakut paut dengan agama oleh kampung. Kita anak kita nak pergi sekolah pagi. Tak ada ni, abah ayah tak ada ni. Pergi jalan kaki dulu nah. Anak jalan kaki pergi sekolah pun tak apa. Tak apa. Tapi hari ni jangan wilak sampai orang umat tak jalan pergi pada masjid, tak senjakau kaki pada masjid. Anak kita boleh pergi ke sekolah walaupun jalan kaki, tapi hari ni umat tak jakau kaki langsung pada masjid ni. Siapa nak pikir? Hak Nabi duk fikir siang malam Hak Nabi ikat batu perut Hak Nabi berdiri buka kaki Hak Nabi ikat tangan atas belakang utama media Arafah 5 jam buku gapo? Ummati. Tapi hari ni kita kata gapo? Nafsi. Anak lemah apa dak ada? 5 ni duk cocok lah hati saya lagi. Dia orang duk curi barangmu apa dak ada? Anakmu tu. La tidak. Adik-adik saya semua. Tok Imam, Tok Kotik, Tok Bilal lah saya kecek hari ni. Saya juga tanggungjawab. Kita semua tanggungjawab. Bawalah umat kepada Allah. Bawalah umat kepada taubat. Bawalah umat kepada walau nak jadi gapo rasa dia. Fitnah akhir zaman Nabi kata berlaku dah. Hari ni nak buat mana? Allah uji kita, berlaku lah kampung kita. Anak muda kerana harta, anak muda degil, anak dara tak saya tutup aurat, anak dara tak taat pada ibu bapa, anak yatim hormat kesayang lebih pada pak, anak tino hamba ngamuk. Berlaku dah kampung kita, berlaku dah dengan adik-adik kita. Tak apa, nak buat macam mana perakonglah. Pimpin pada umat, pimpin pada Allah, pimpin pada taubat, pimpin pada kebaikan. Mana medan dia? Proseslah amalan masjid. Bawa pemuda semua, bawa laki-laki yang balik pada masjid. Insya-Allah satu hari nanti Allah akan beki kita, Allah akan selesai, Allah akan beki, Allah akan tolong kita. Tapi kita ambil cara Nabi tak depan. Kampung Nabi tak tinggal masjid. Ummati salah. Tengok pesan ni pada dah. Ummati salah. Umatku jangan buat main-main dengan semaya. Kelima ni hak Nabi pejam mata. Pejam mata tak ribu Aisyah hak ni. Umatku jaga zakat, umatku jaga haji, umatku jaga puasa. Dak. Ummati salah. Lepas tu wa ma malakat aimanukum. Ni pemimpin semua. Buat mudah-mudah lemah lembut dengan bawah tanggung dengan kamu. Dia tu imam dengan makmum, tokek dengan anak koli, pemimpin dengan rakyat, suami dengan isteri, dengan anak-anak semua wa ma malakat aimanukum. Jaga semaya, lemah lembut dengan anak, lemah lembut dengan rakyat, jangan kasar. Hari ni kadang-kadang kita orang depan kadang jadi gapo dia di depan sikit dia kasar, pakai rabu amna. Ingat dalam Islam punam bukan pu bacakan, bukan pu bongkan, pu dah bincang. Orang yang bertanggungjawab, khalifah orang yang tanggungjawab. Kajilah dalam khalifah Pak. Gapo dia tanggungjawab? Semua dia depan belakang bab agama. Semua dia sendiri. Seperti mana Umar radhiyallahu anhu kan? Hampir-hampir 3 suku dunia di samping Umar. Usman sepenuh 3 suku dunia. Umar macam mana? Jalan malam dia kampung. Tengok rakyat kampung dia macam mana, anak dara kan, keluarga orang bujang ke tak ada makan. Kita tak kena siapa tara tu, dunia maju kita tahu belakang lah ni. Zaman dulu ya jalan tengok ada keluarga ni suami tak ada ke, suami mati syahid ke, ada anak apa orang yang pergi sakut makan ni bagi tolong, ada keluarga tak ada makan ni, keluarga gapo susah, tu punam, pura bicap khalifah. Ini jailun fil ardi khalifah. Sebab tu kita hari ni Allah bagi kebolehan ini, kita jagalah kampung kita. Tak apa sesuatu tu, tapi hari ni macam mana orang semaya, macam mana anak dara, macam mana pemuda balik, macam mana amalan Masjid Nabawi. Gapo Nabi dak fikir, suruh mesyuarat dulu kan, pakak dak fikir semua tu. Nabi kata pelik rumah pun fikir, dak sejik pun fikir. Dengan fikir tu Allah wi gapo, saya ayat kisah tak habis lagi tadi. Allah hantar malaikat dalam mimpi. Saya baca lagi kitab Ta'bir Ru'yah Ibn Sirin rahmatullah alaih. Mimpi orang beriman ni dia masuk dalam wahyu yang ke-70.
Bukan wahyu Jibril tu dak. Mimpi orang beriman ni sebab tu masa Nabi ni dia hajar dah. Dia tanya mimpi. Bukan masa tu Jibril ada, Nabi ada, wahyu ada. Tapi Nabi hajar dah. Lah ana mimpi apa tu lagi dia. Curah pagi kaifahal imanuka. Lepas tu mimpi apa? Cuba royak. Sahabat royak Nabi takbir. Ilmu takbir mimpi ni mari zaman Nabi Yusuf lagi. Sebab tu masa tu Jibril boleh royak cara semaya. Jibril boleh royak cara panggil orang mari semaya saja. Tapi tak royak tak hantar Jibril. Marilah mimpi sahabat. Nak ajar kata sampai kiamat kadang-kadang Allah wi mimpi kebaikan pada orang beriman ni ada kebaikan. Mimpi apa? Kata geduk Nabi Tok Sih. Ingat api Nabi Tok Sih, lambangan kain Nabi Tok Sih. Fikir. Nabi suruh fikir. Ni kita bakal hidup mikir macam mana kampung kita fikir ni. Apabila fikir tu lah mimpi dia dengan mikir. Orang mimpi orang tino mikir. Dengan fikir dia tafakkur. Jenega. Mimpi dalam jenega dia tu mimpi. Mimpi apa? Ada orang pakai cut hijau. Mari duduk tak sutuh rumah. Paling kok kiblat. Pakai cut cat hijau. Tangan masuk dalam telinga. Paling kok kiblat. Allahu akbar. 4 kali. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Hayya 'alas salah 2 kali. Hayya 'alal falah. Lepas tu pula Allahu akbar 2 kali pula. La ilaha illallah. Celak mata. Gapo ni tak serengar ni? Gapo tak tengok ni? Nabi ada. Pagi esok selalu cerita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam mimpi. Bukan sore. Nabi suruh fikir ni, amal-amal. Bukan sore. Semua duduk sejik pun mimpi, kelik rumah pun mimpi. Nabi kata itulah alamat daripada Allah. Nak ajar kita cara panggil orang kepada masjid. Itu nusratullah yang panggil. Allah Ta'ala bagi pertunjuk, bagi hidayah, bagi tolong, le mesyuarat, le kerja, le fikir dia. Walaupun Jibril tak mengoyak, Allah mengoyak kepada sahabat. Lepas tu Nabi kata hajar Bilal. Hajar Bilal kelimah ni panggil orang semaya. Sebab tu hari ni kita ni nak dapat pertolongan daripada Allah. Kita nak kita oleh masyarakat kita lah ni. Orang duk pakai modal juta-juta, ratus juta. Roylan hok negeri Share ni turun modal partai, turun modal situ. Nak fikir apa? Fikir Yasiptit. Nak fikir anak muda. Wi kerongkang, wak gereja. Telah demo habis. Wi ni belinya jahat, belinya galau. Buatlah, fikirlah. Molek belaka. Tapi hok tak molek kita tinggal cara Nabi. As-salah kita tinggal. Nak jaga budak daripada yang septik, latih budak, pelasok budak itu perlu sihat. Molek belaka. Tapi pucuk Nabi tinggal kita tinggal juga hak tak ni hak tak molek. Hak latih kerja hak ni alhamdulillah molek. Kerja cari rezeki halal pun ibadat juga. Kata Imam Ghazali, kerja tu pun ibadat dah. Cari rezeki halal kata hadis qudsi itu waliullah. Duk curi hak orang, duk gapo hak orang tu haram. Tapi werung pergi kerja, buat gapo, gak kayuk pi, gapo juga rezeki halal. Allah kata wali. Semaya tak tinggal. Kalau semaya tinggal bukan. Sebab tu nak selesai segala masalah. As-salah. Yang mari habis segala-gala duk letu. Sebab tiap agama duk di semaya. Sebab tu duk kita dah ni tamneng ni. Buka we mudah-mudah Jalan kita buat macam mana? Pemuda semua ummati. Guna kelimah ni ummati. Bukan kata anakku, kampungku dak. Ummati. Nabi kecek untuk kita ni. Ummati salah. Fikirlah semaya. Lai kampung kita macam mana 100% ke semaya jemaah. Tahap pertama tak semaya jemaah pun tak apa lagi. Nak semaya, tok sihat tak semaya. Saya duk mengaji dengan Syekhul Hadis. Tak ada mata-mata hadis sendiri dengar tak? Tapi Syekhul Hadis lah, muhaddisin. Dia cerita, dia kata umat ni hari ni duk jadi masalah tu, masalah ni duk kena tindah di orang-orang muslim. Buku gapo? Buku umat Islam tinggal semaya. Hari ni tak usah banyak kali. Bila orang Islam semaya 51%. Kalau dalam 100 orang 51 orang semaya. Allah tak wi jatuh lagi umat Islam. Allah tak wi naik lagi ghair muslim, tak mengatasi lagi seluruh dunia ni. Bila celia seluruh dunia. Buku hari ni orang Islam dihina, orang Islam dicaci. Buku gapo? Orang Islam buat main-main dengan tiye Islam tu, tiye agama. Kapung ke kapung pemuda, orang tua sendiri kadang-kadang musafir tinggal semaya. Menego sikit, sibuk dengan menego tak ada. Saya besok belaka belum nak mula mengaji. Besok menjadi anak koliuk orang, besok buat getok dengan bersiar. Jadi lukcang buat getok. Nak cari duit. Nak ngaji. Besok hidup kat Malaysia makan upah, basuh pinggan, nak pergi mengaji Pakistan.
Siapa kata tak ada pergi semaya tempat duk mengaji, tempat duk semaya, tempat duk kerja. Tokai jeling, pergi orang ngorek tu orang makan ramah. Sibuklah kita nak basuh pinggan, ada orang ngorek Nabi ngorek, kungar pergi semaya di bilik tempat tidur. Tokai jeling. Des bulan tu nampak dia jeling, tak kata apa jeling, nampak nak murid. Hak lain tak pergi semaya. Ngak tokai, ngak nak koli, ngak orang basuh, ngak orang baca baik, tak semaya. Itu bukan kerja ni. Kalau siapa tinggal dengan semaya bukan. Des boleh apa kata ria tak ingat. Pakai klik. Hari ni orang kerja tinggal semaya. Bukan kerja tu ibadat. Orang kerja tak tinggal semaya Allah kata wali. Sikit ya cong, pergi tinggal semaya habis. Titik belah Allah kata wali, cari rezeki halal Allah kata wali. Orang menega benda halal, lari jauh pada benda haram sekarang je. Allah perakat masuk surga tanpa hisab dengan menega dia. Hari ni umat tinggal cong sikit je. Sebab tu latih kita saudara. Tok Imam tu kata tak bila maaf dia saya kecek duk pergi mari hak tu sebab ni pucuk besar. 51% je negeri kita ni. Hari ni mutlak maknanya rakyat kita ni tak sampai 51%. Ibelal berapa keluarga dalam rumah? Dalam kampung, satu kampung krop keluar. Dalam satu krop keluar berapa orang hak balik? Pacik semaya, berapa orang semaya? Bukan so cari keburukan, tapi segala masa Allah dak di semaya. Ummati solah, jangan tinggal, jangan buat main-main. Kita semaya lah, kita orang depan orang ngaji ni. Tapi umat orang kampung berapa persen? Cuba tengok hari Jumaat, cuba tengok hari raya. Memanglah orang jauh kelik, orang Malaysia ke mana kelik. Hai, hari tak kelik tu Umat duk mana? Pemuda duk mana? Kalau tak sampai 50%, hai, hak ni lah Islam jatuh darjat. Hak ni orang duk hina, hak ni Islam duk jadi wabola. Kita sisi tangan baju. Oh, wasa kafir, wasa Yahudi, wasa Nasrani. Tapi cara hidup anak kita, pakaian dan kedudukan dan muamalah, muasyarah, pergaulan, sangkum habis daripada cara Nabi, tak ada lagi hidup. Sisi tangan baju. Memanglah Yahudi seteru Islam, Majusi seteru Islam. Tapi Nabi tak ada kata orang duk putus Islam tu seteru memanglah. Seteru yang nyata. Puak ni tak jauh kita tak tiru dia ni. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Puak ni duk turuk duk kacen kita turuk ya, tiru dia ya. Tapi hak Nabi kata apa? Bapak hak duk putus Islam hak besar sekali, orang Islam hak tinggal semaya dengan sengaja. Hari ni anak muda kita hak duk sisi tangan baju tu duk putus Islam. Berapa persen dia? Bukan semua nak ayat ni. Hari ni persen dia. Cuba tengok lain negara kita. Hai, pemuda duduk mana? Wairung duduk mana? Hai, Tok Imam, Tok Khatik, Tok Bilal. Hai, adik-adik saya semua punam semua. Kita tengok orang Yahudi memang kita kena benci orang duk putus Islam. Tapi kita terlupa kata duduk lek keluarga kita, lek kampung kita duk tebel tiek Islam. Kalau kita tengok orang tebel anak getah ni, kita akan berdepala tahu. Orang tebel pada ria kita akan rodai orang ni siapa selok. Tapi hari ni umat Islam tebalkan Islam. Hai, kamu nampak ke kamu buat tak nampak ni? Kamu faham ke kamu buat tak faham ni? Tahu ke buat tak tahu ni? 100% berapa persen orang semaya? 50% siapa kedak orang semaya? Ummati salah. Ni lah hati kampung kita nak gerak hari ni. Bawa pemuda, bawa umat kepada taubat, kepada semaya, kepada sujud kepada Allah. Kekuasaan Allah bagi pada kamu, kekuasaan Allah bagi pada saya hari ni. Bawalah amnat. Bawalah ilmu yang ada Allah bagi masing kecek pe, bawalah kekayaan Allah bagi wifaedah untuk masyarakat. Ada setengah lagi kampung tak ada digapo pe kaya, orang hormat dia. Ya orang kaya ni kadang-kadang kecek sepatah ya. Orang sesak lebih gitu guru ulama kalau sesak kecek apa orang tak dengar. Tok guru sesak tok guru sesak banyak. Kecek tak buat tak ada mana sepatah 2-3 kali tu kalau orang kaya. Maka dua kali apa? Ada masa sia kat kap. Tak cerak lagi dia kata gapo kap. Lepas tu tanya orang semula. Dia kata gapo ni? Hormat sebab dia kaya, sebab dia tamnen tinggi. Tak apalah, tu kebolehan. Hari ni Allah bagi pada saya dan kita semua kebolehan ada belaka. Ada tamnen, ada ilmu, ada harta, ada gapo. Guna wifaedah pada masyarakat. Inilah ukhrijat linnas. Kita bukan lil bait. Lizaujah. La. Bukan untuk anak, untuk isteri, untuk kampung tak. Ukhrijat linnas, wifaedah untuk masyarakat. Apa? Amal ma'ruf wan nahi anil munkar. Ngajak ada kebaikan, cegah ada kejahatan. Gapo kebaikan besar saya yang kali sekali ni
Semaya. Kita semaya dah. Tapi umat hari ni kita tak padu dengan semaya. Kita tak padu hak cerita semaya. Kita tak kecek oleh kampung hak semaya. Kita tak usah pemuda hak semaya. Kita fikir gapo, kita nak usah gapo, kita nak bawa umat kepada jalan mana, tujuan mana, gapo hak kita nak ni. Ai tak iman tak kata tak bila. Wallahi tak ada lain, tak ada bukan cara Nabi. Hak Nabi fikir je lari tak jauh, kita akan selamat, kita akan jaya, kita akan hasil, kita akan dapat matlamat hak kita dok nak ni. Hak Nabi tinggal kita agama sepenuh, hari ni akan sepenuh semula. Bila apabila kita pegang cara Nabi, kita bawa kerja cara Nabi. Dua perbuatan dia tak menyusah orang lain. Saya takut sekali saya duk ceramah ni kecek pe. Dia pergi naik tahtu imej, kena takut kotek, kena tah nayuk. Dia tak ada salah gapo dengan hukum Tuhan kali, dia dak buat hal dia, tapi saya ni kecek jadi sakit hati. Jadi habislah. Tak ada harga lah kecek pada saya tu, jadi bahaya dah lah. Hak nak jadi manfaat jadi mudarat untuk diri sebab giduk buat sakit hati. Besar hati dia tu email tak kotik makan semua dia hak mari hari ni. Kalau kecek pe setuh sikit sebanyak, minta maaf cuci dia hari ni. Saya nak doa sikit, nak minta tangan berkat tu email tak kotik tak bila dan orang hak letih kerana agama ni. Saya kecek ya, kerja tak ada lagi. Tapi duk muzakarah, duk belajar kerja boleh-boleh, duk belajar kerja. Lepas tu email tak kotik tak bila ni duk le medai dah orang panggil duk lesson am. Pecun tepuh belakang ngak orang kampung tulang mengadu, tulang ngak anak lah, ngak ya bukan mudah. Kita nak bela anak kita 4 5 orang tu, anak darah kita, DNA kita. Sakit kepala dah. Lepas tu email ni nak bela orang dalam kampung berapa ratus keluarga. Ya bukan mudah. Sebab tu orang tak biasa duduk tak kursi ni sedap kata lah. Oh tak email gitu, tak kotak gitu. Sebab tu saya faham, saya biasa duduk juga dalam mesyuarat, dalam kursi, dalam ongkong tu email. Memanglah. Kampung saya 200 keluarga, 200 keluarga. Dia tak sumpah lah aku. Oh ni nak backing, oh ni macam ni, oh ni kata kau tu email akan duit sejik. Oh ni kata kau tu villa, oh ni kata kau tu kotak, oh ni tak cok untuk nembel. Pengai mesyuarat hok ni mengaju. Hok ni serah akak ikut umum anak mu nak adik ana. Ingat wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hak akhir sekali saya ambil sabar atas ujian. Allah nak angkat darjat kita, Allah nak bagi kemuliaan kepada kita. Bawalah atas dasar umat. Fasbir ala ma yakul. Orang nak kecek gapo, dia tak cek. Perkataan Luqman Hakim tak silap, hamuluk manusia ni. Dia besok ambil anak murid dia, heret hema. Ambil hema seka, lepas tu bawa anak murid. Anak dia ni tok guru saya royak masa mengaji cerita ni. Piping dia nak tengok nak hajar anak murid kata muluk manusia ni, kalau kita turut dia kita nak buat apa lah. Jalan satu puak duduk tepi jalan tu. Hati dengar dia nak kata apa. Oh selalu Allah Taala nak ajar. Oh bodoh dua beranak ni. Hemat dah jalan kaki. Dia tak naik hemat dah tak naik. Hemat ni kenderaan. Kalau kita ramai lah ni piping, mutu dah piping. Oh bodoh ada otak dua beranak ni. Dengar rasa. Mari naik. Ambil anak murid dia naik satu piping. Satu golongan manusia tengok. Oh, budak ni ke tak ada gamak sungguh. Wi orang tua berjalan, dia gagah lagi berjalan pun molek. Tua muda lagi naik tak belakang hemat. Orang tua berjalan pasal budak ada otak. Turun. Ayah naik apa ni? Orang tua naik pula. Satu golongan manusia tengok pula lepas. Satu saat ni kata bodoh. Orang ni kata budak ada gamak. Ni orang tua naik budak berjalan. Oh, pasal orang tua tak ada akal belakang. Zalim. Oh, dia tua saja. Ya budak wib berjalan boleh. Tak hanya ke budak. Kali itu naik panggil ambil budak anak murid tak depan naik dua orang lah. Hemah ni ya halus pada kuda besar pada kambing. Itu hemah. Mau kita tak ada hemah. Mekah ada. Hemah halus ke. Orang tua lagi budak lagi gogak letik belakangnya gendang. Lalu depan orang satu golongan manusia tengok. Loh, yak dua beranak ni tak ada gamuk zalim. Hemah nak mapuhnya kaca naik lagi. Mapuh dengan ni juga nampak tu. Yang kaca naik tu hemah ada satu naik dua orang tak ada gamuk. Pas nak naik mana? Jalan kaki dua orang dia kata bodoh. Budak naik dia kata orang tua zalim. Budak ada gamuk. Orang tua naik kata budak zalim orang tua. Jalan naik belakang dia kata tak ada gamuk zalim ke hemah pula. Kalau dengar kecepen manusia kita tak nak buat kerja ke apa. Ni orang pemimpin dia kena dengar tapih-tapih. Sebab tu Allah kata pada Nabi nah, fasbir
Allah ma yaqul. Sabarlah setiap kecek pe tu empe tu menaik auto nayuk. Tu email tu kotik tu bila kawan-kawan masjid pun kena sabar. Kadang orang cocok hai gapo ni. Tak sudah kita tak kena buat gapo ada duk mengaju mecok ngak orang kecek tu. Tegak kerja kita ambil umat tak depan, letih sikit tak apa. Allah saya kita perah pengorbanan ni, ambil masalah umat tak depan, kita kerja kerana Allah, ikhlas kerana Allah. Segala masalah Allah selesai, Allah akan bantu kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama anta aluhu wa salli ala Muhammadin kama anta aluhu faf'al bina kama anta aluhu innaka ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah peripun aku hari ini asbab kebaikan untuk puak kami semua dunia akhirat ya Allah. Utamakan diri aku ya Allah. Aku orang cemar, aku orang berdosa, aku orang jahil. Ya Allah, depan aku ada ulama, ada bapa, ada tok imam, tok kotik, tok bila, orang gerbek, orang letih agama. Oh Allah, dengan berkat majlis kami ni ya Allah, maaf cucilah kami dan semua majmuk ada akid tangan, baik dosa kecil, dosa besar, dosa lama, dosa baru, dosa sengaja, dosa tak sengaja. Oh Allah, kesian belah Engkau lah kupu aku kerana agama hari ni. Bersih puak kami belum berpisah ya Allah. Oh Allah, hari ni mengupu kami kerana fikir agama, gunalah fikir kami biar dimanfaat untuk umat, untuk masyarakat Engkau, untuk umat ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ni mengupu kami ya Allah, aku ni bersekali dengan orang-orang yang letih kerana agama. Oh Allah, di akhirat nanti jangan terlupa ya Allah, jangan tinggal aku seorang, ambil aku ratik bersama dengan mereka ini, boleh duduk bawah naungan arasy Engkau di pada masa nanti ya Allah. Hari ni mu pilih pemimpin aku ni ya Allah, untuk letih kerana agama Engkau ya Allah. Akhirat nanti pilih pula mereka ini boleh duduk sama dengan para sahabat dan nabi anbiya, mu pilih juga ya Allah. Ya Allah, memang puak kami letih ya Allah, puak kami semua ni ada tanggungjawab, anak lagi, isteri lagi, keluarga lagi. Oh Allah, jangan tak belakang juga anak isteri kami, setengah keluarga, setengah tu imam, tak ada masa kerja dia buat lagi, ada mengajar lagi, tanggungjawab orang kampung lagi, majlis lagi. Oh Allah, setengah mereka ini letih penat, tak ada masa, anak mereka berhajat juga pada mereka, isteri. Oh Allah, mu cara sendiri ya Allah, bagilah keberkatan, bagilah berkat pada keluarga imam khotib bila kami ya Allah, anak-anak kami semua ni ya Allah. Macam mana kami nak tarbiyah, macam mana kami nak kecek dengan anak orang ya Allah. Membagilah anak-anak kami semua ni jadi dai, jadi daiyah, jadi alim, jadi alimah. Bagilah kebaikan pada anak-anak kami semua ni ya Allah. Tolong jaga ya Allah, jangan terlibat, jangan gelomok dengan fitnah akhir zaman ya Allah. Lebih lagi fitnah akhir zaman hak nabi aku ya Allah, hak kekasih Engkau dah bagi tahu ya Allah, kata segala keburukan zaman Bani Israel tumbuh semula akhir zaman. Oh Allah, jangan terlibat dengan anak aku ya Allah, jangan terlibat dengan keluarga adik-beradikku. Lebih lagi hak nabi aku tengok dengan mata kasar dalam neraka jahanam, orang tino ramal lebih pada orang jatuh. Oh Allah, buat kami semua ada anak tino, buat kami ada isteri, oh Allah ada ibu ya Allah. Lebih lagi diri aku ya Allah, anak tino ramal pada anak jatuh, ada anak murid tino lagi ya Allah. Maaf pada aku ya Allah, aku tak pandai nak belah. Tolong jaga anakku, tolong jaga isteri aku, tolong jaga ibu aku, tolong jaga pelajar aku, kata ya Allah. Hak nabi aku tengok memang akan berlaku, tapi jangan masuk adik-beradikku, anak aku, isteri aku, ibu aku, pelajar aku, dan semua duk depan kami ni ya Allah, semua duk kerja agama ya Allah, semua duk bagi masa kerana agama ya Allah. Hak tak betul sikit sebanyak mu tolong betul ya Allah, salah silap sikit sebanyak mu maaf, mu tak sawak kira aku tahu ya Allah. Kalau mu azab aku ni ya Allah, nyanyo ya Allah, akhirat esok aku nyanyo, tapi mu tak ada laba gapo pun. Kalau maaf pun mu tak rugi kali ya Allah. Oh Allah, kesiaplah Rahman Rahim Karim Engkau, maaf pada puak kami semua ya Allah. Lebih lagi tugas kami jadi orang depan, jadi orang tanggungjawab Allah ya Allah, tanggungjawab besar masa depan. Kalau silap sejakah pun aku kena tanggungjawab orang kampung ya Allah. Diri aku sendiri pun tak sepenuh lagi, mana anak aku lagi, mana isteri aku lagi, mana keluarga aku lagi. Hari ni aku kena tanggungjawab orang kampung ya Allah. Ya Allah, bawa aku jalan yang betul, tunjuk aku jalan yang benar, pimpin aku jalan yang selamat ya Allah. Jangan tergelai aku dengan fitnah akhir zaman ni ya Allah. Lebih lagi fitnah dunia, jangan buat aku tergelai ya Allah, jangan buat aku mabuk ya Allah. Hari ni hanya orang kecek kata orang mabuk, kaya arak, kaya benda mabuk, benda tagih ya Allah. Kadang-kadang aku sendiri aku tak khabar ya Allah, aku duk mabuk dengan dunia, aku duk galik dengan dunia, aku duk kaya dengan dunia. Siapa tak adanya perintah Engkau, tak adanya sunnah Nabi Engkau, tak adanya agama ya Allah. Maaf pada aku ya Allah, jaga mata aku jangan nampak keburukan orang, jaga lidah buat aku semua jangan kecek keburukan orang ya Allah. Tusuklah segala keaiban keburukan puak kami ni dunia akhirat ya Allah. Ya Allah, satu hati umat ya Allah, satu hati umat ya Allah, jangan timbul lagi pecah belah. Aku takut ya Allah, sebab pecah belah ni lah putusnya nusrah ya Allah. Hari ni umat duk alai ujian ya Allah, umat duk alai kesusahan ya Allah. Maaf pada umat ni ya Allah, maaf pada anak muda, maaf pada pemimpin, maaf pada tok imam, maaf pada tok kota terbilah, maaf pada nayuk, maaf pada tok nebe, maaf pada orang botok ya Allah. Aku tahu ya Allah, mu maaf, mu tak rugi, mu azab, mu tak labah ya Allah. Hari ni mu kumpul kami di
beripung sekelitik ini kerana agama ya Allah. Akhirat jangan tinggal ya Allah. Jangan terlupa aku sore ya Allah. Sekali dengan ulama, sekali dengan Tok Iman ya Allah. Ambil aku ratik bersama dengan mereka ini dalam Jannatul Firdaus. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Hanan. Anak-anak kami berhajat pada kami, tapi hari ini puak kami orang depan belakang, orang kerja agama ya Allah. Setengah aku tengok ya Allah, ibu bapa tak ada dengan anak, sibuk dengan masyarakat, sibuk dengan umat, sibuk dengan tanggungjawab. Oh Allah, tak apa ya Allah. Tapi ya Allah, anak-anak kami semua ada kerja-kerja agama ni ya Allah. Hak tak ada dengan ibu bapa tak apa. Mubeki ya Allah, mutarbiah sendiri, mendidik anak-anak kami selamat daripada fitnah akhir zaman. Membawa anak-anak kami semua jadi alim alimah, jadi dai dan daiyah belaka ya Allah. Ya Allah, kebaikan gapo saja yang ada pada adik-beradik aku ya Allah, jadi asbab hidayah ya Allah. Dan tusuk segala keburukan, lebih lagi diri aku ya Allah. Jaga lidah aku, jangan kecepe jadi sebab orang lari dengan agama. Jangan guna kecepe aku sebab orang selisih faham. Jangan guna lidah aku sebab orang balah. Jangan guna lidah aku sebab orang jauh dengan masjid. Oh Allah, gunalah kecepe setiap saat, setiap masa aku ni sebab orang kasih saya, sebab orang taat pada engkau, pada cara Nabi engkau ya Allah. Ya Allah, ya Allah, selamatkan aku daripada azab ya Allah. Siaplah pada puak kami akhir zaman ni. Siaplah pada Tok Imam, Tok Kotik kami ya Allah. Kesiaplah ya Allah, kami tak tahu ya Allah. Kami tak tahu masa depan kami nak duduk mana, kami tak tahu. Hari ni ya Allah, membawa aku duduk kecek depan Tok Imam, orang letih dengan agama Tok Kotik tu bila duduk depan orang-orang yang gerbang ya Allah. Tapi akhirat esok aku tak tahu aku nak duduk mana, mu nak tahu aku mana ya Allah. Hari ni mu pilih, akhirat pilih pula ya Allah. Jangan wijau dengan rahmat engkau ya Allah. Jangan wijau dengan kesiaplah engkau ya Allah. Bimbing aku bersama dengan orang-orang baik ni ya Allah. Bimbing aku bersama dengan dai ni ya Allah. Bimbing aku bersama dengan ulama ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 bi rahmatika ya arhamar rahimin.